Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab kita berkumpul lagi pagi ni. InsyaAllah hari ni bagi siri terakhir untuk tajuk hubungan di antara manusia dan jin, untuk mengukai kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat. Kita kali terakhir kita bincangkan itu minggu lepas untuk berkenaan dengan kadar hubungan antara syaitan jin dan manusia, dan adakah syaitan jin ni memiliki kuasa ke atas manusia pada kepercayaan, kehendak dan juga amalan. Dan kita terangkan bahawa perkara tersebut sebenarnya dia memang tak ada kesan melainkan beri kesan manusia, melainkan apabila manusia ditunduk dan juga menganggap dia sebagai sekutu Allah Ta'ala. Ini kita terangkan macam mana kadang-kadang separuh orang dia ambil amalan tertentu dan dia jadikan kepada amalan tersebut penyekutuan terhadap Allah Ta'ala, maka mulalah penguasaan ke atas diri dia oleh syaitan jin tu akan kelihatan lah. Dengar benda tak patut dengar, nampak benda tak nampak. Tujuan dia sebab ialah tadi makin dia percaya, maka dia tinggalkan ikut perintah Tuhan. Kemudian orang yang menggunakan jin ni ataupun berkawan dengan syaitan jin, dia takkan dapat mudaratkan orang ramai. Dia kata dia digunakan untuk orang ramai, tapi bila dia buat benda tersebut, sebenarnya kejahatan tipu daya itu hanya ke atas diri dia sendiri, bukan ke atas orang lain. Kalau dia gunakan sihir dan sebagainya, maka benda tersebut sebenarnya menambahkan untuk dia masalah, bukannya pada orang yang kena. Sebab orang yang kena tu, kalau ini masalah orang yang kena tu pula, kalau dia kata orang tu ada keimanan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dan dia berserah kepada Allah Ta'ala, segala kesusahan dialami oleh dia, dijadikan sebagai penyebab bagi penghapusan dosa. Okay, kemudian kita bincangkan berkenaan alam material ni, kita tak kuasai. Kita baca hadis Nabi SAW, terangkan macam mana bila berlaku satu perkara daripada macam kuda jatuh, keledai Nabi SAW tersadung, bila sahabat kata binasalah syaitan, Nabi kata jangan cakap macam tu, yang kata binasalah syaitan. Kerana kalau kita cakap macam tu, Nabi kata kalau kau cakap macam tu, niscaya dia akan membesar diri. So bila manusia tu percaya macam tu, asyik dia kata syaitan ni hantu dan sebagainya, maka benda tu memang akan menguasai diri dia. Okay. Kemudian kita tahu bahawa memang Nabi sendiri sebutkan berkenaan dengan dia takkan boleh kuasai alam fizikal. Kalau pintu kita tutup, kita baca bismillah, dia takkan boleh buka pintu yang ditutup. Dia cuma boleh buat benda yang fizikal lainnya. Dia boleh kuasai panca indera kita, boleh kita berikan dia. Dan sebenarnya bahaya terbesar yang dia buat adalah was-was ke atas diri kita. Dan sebab tu kenapa dalam konsep minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan jin ni, kita disuruh minta isti'azah kepada Allah Ta'ala daripada syaitan jin. Bukannya disuruh kita pakai baju besi ke, gantung ini gantung itu untuk selamatkan diri. Sebab Allah Ta'ala saja yang boleh menyekat kemarahan syaitan jin daripada mengganggu kita. Jadi yang itu kita habiskan pada kali terakhir kita bincang. Kita ambil kat situ lah last kali. Itu berkenaan dengan bagaimana syaitan jin ni penguasaan sebenar dia adalah pada was-was, bukan pada yang lain. Okay. Hari ini kita masuk sambung lagi. Persoalan, adakah jin boleh menyampaikan kepada manusia sebarang pengetahuan atau perkara ghaib? Perkara ghaib atau pengetahuan ghaib boleh tak syaitan jin sampaikan? Sebab keupayaan yang dia ada. Jadi kat sini yang timbul tajuk kenapa kadang ada orang dia takutkan syaitan jin tadi lebih daripada takutkan benda lain. Sebab bagi diri dia merasakan bahawa kalau anda kata kerana syaitan jin ni, kalau kita tengah dalam cerita-cerita dan kisah yang datang dalam Quran dan hadis, dan bahkan dalam sebahagian daripada dongeng-dongeng manusia,
memang dengar cerita dia sangat dahsyat lah, angkat istana dan sebagainya. Jadi bagaimana, sejauh mana penguasaan dia tentang perkara ghaib ataupun kekuatan yang ada pada syaitan jin ni yang boleh sampai kepada manusia sebahagian pengetahuan tersebut. Baik, kalau dia kata apabila kita membicarakan tentang perkara ghaib dan kita ingin mengetahui sejauh mana kebenaran yang mendakwa jin mengetahui perkara ghaib. Banyak orang diingatkan jin tahu benda ghaib. Okay, kita perlu bezakan ghaib yang ada ni kepada apakah ghaib ini maksudkan. Perkara ghaib daripada panca indera manusia ni boleh dibagi pada dua. Satu ghaib nisbi dan satu ghaib hakiki. Ghaib nisbi ni adalah keghaiban terjadi kerana keterbatasan panca indera untuk mengetahui suatu perkara kerana jarak atau masa dan juga sekatan. Buat jarak. Contoh macam benda tu berlaku dekat sekarang ni dekat Australia atau berlaku kat Jepun. Kita kat sini. So keterbatasan kita dekat situ sebab jarak. Dan ada pula yang kena masa. Contoh macam benda tu berlaku semalam. Benda tu berlaku semalam atau berlaku akan datang. So kita tak dapat nak tengok benda tersebut walaupun kita berada di tempat kejadian. Okay, itu ataupun sekatan kerana penghalang dinding dan sebagainya. Kerana dia ada dengan kita tapi dia terhalang. Sebab contoh macam apa, sekatan. Okay. Walaupun sebenarnya perkara berkenaan terjadi terang-terang, tidak terlindung. Ia terjadi terang-terangan tapi tak terlindung. Ni ghaib nisbi sebenarnya. Dia bukan ghaib hakiki. Ghaib itu adalah kerana nisbah. Bagi panca indera manusia, dia terhalang. Sedangkan ada ghaib hakiki, dan adalah perkara yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala dan hanya dapat diketahui jika Allah Ta'ala sendiri mengkhabarkan mengenainya. Macam wahyu tentang kejadian manusia, macam mana wahyu berkenaan dengan kisah Adam dengan para malaikat, macam mana wahyu. Jadi wahyu itu datang kepada kita dan ada benda-benda yang tersembunyi tak diketahui oleh siapa. Akan tentang masa depan, contohnya masa depan apa akan jadi esok, untung ke rugi kita. Ini benda-benda yang kita kata benda ni ghaib, bukan ghaib nisbi. Dia adalah ghaib hakiki yang memang Allah Ta'ala hanya mengetahui. Kalau Allah izinkan diketahui, maka kita tahu. Okay. Keupayaan bangsa jin untuk menyampaikan maklumat kepada manusia, sebenarnya bangsa manusia sebenarnya maklumat yang dikatakan ghaib itu ada seperti berikut. Pertama, kabar ghaib yang disaksikan. Khabar yang disaksikan, berita yang boleh disaksikan. Okay, contoh macam dalam surah An-Naml ayat 39. Akan nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ifritun minal jinni. Berkata ifrit di kalangan jin. Okay. Ifrit yang paling degil di kalangan jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datangkan, aku boleh datangkan engkau dengannya dengan suasana Ratu Sabah tu sebelum kau bangun daripada kedudukan kau. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan aku di atasnya untuk perkara tersebut benar-benar kuat lagi amanah. Dia kuat lagi amanah. Ini maksudnya dia ceritakan. Jadi Allah Ta'ala berikan ini, okay, keupayaan macam boleh tahu apa jadi dekat contoh Amerika Syarikat kat sini sebagainya dengan segera. Kerana apa? Kerana keupayaan Allah Ta'ala beri kepada bangsa jin. Kehadiran mereka ke tempat yang jauh dengan masa yang singkat memang bolehkan mereka untuk mengintip dan menyampaikan khabar tentang perkara yang zahir. Namun tidak dapat diketahui oleh manusia kerana jarak atau sekatan. Okay, tapi benda macam ni, kita kata berdasarkan pada jarak sekatan ni, ia tak jauh berbeza dengan apa capai oleh manusia dengan sains dan kemajuan sains dan teknologi. Di zaman sekarang ni, saya bercakap di rumah saya, kan, mana apa yang tuan-tuan dan puan-puan dengar daripada tempat masing-masing. Ini dalam masa yang sama serentak kita mendengar, kita berbual, kita bicara sebagainya, sedangkan jarak kita berjauhan. Ini syaitan jin diberi Allah Ta'ala keupayaan untuk bergerak dengan laju, maka dia boleh tahu. Dia boleh tahu. Pasal kita dah bincangkan masalah fizikal, dia tak boleh buat kecuali macam kes macam apa benda, macam lembu, kerbau. Kita bagi telur, ayam, pulut, suruh tanak sendiri, suruh sembelih ayam, sembelih kerbau, dia tak boleh. Dia tak boleh buat benda fizikal. Tapi pengetahuan perkara ghaib tadi macam kes macam ni. Benda yang berlaku dekat rumah kita, berlaku dekat sekian. Benda macam ni memang boleh kita kata dengan sains teknologi pun kita boleh tahu. Macam kita buat dekat telefon kita, buat CCTV kan. Onkan CCTV dekat handphone kita, letak kat rumah kita CCTV, lepas tu link dengan handphone kita. So, jadi bila link dengan handphone kita, kita boleh tahu apa jadi dekat rumah kita. Apa jadi dekat rumah kita. Ni contoh rumah kita. Kita tahu kat rumah kita jadi apa. Ini bukanlah ini hanya kerana keterbatasan kita dari segi masa dan juga
jarak dan juga sekatan. Tapi macam tu juga syaitan jin, dia boleh buat benda berkenaan sebab Allah Taala bagi dia boleh bergerak laju. Tu je. Bukan sebab kerana tapi dalam masa yang sama dia tak boleh banyak benda. Dia tahu benda jadi kat sini, contoh macam kat tempat sekian, boleh tengok tapi tak boleh tengok tempat lain dalam masa yang sama. So dia ada keterbatasan kat situ juga. Okay? Kemudian khabar gaib. Ini kan. Khabar gaib yang kita kata tak ada diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala firman dalam Quran surah 62 ayat ke-65, Allah Taala kata kul, kata Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan Muhammad tidak mengetahui siapa di seluruh langit dan juga bumi perkara ghaib kecuali Allah Taala. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka pun tak tahu bila mereka akan dibangkitkan, iaitu dibangkitkan semula. Mana sekarang dia kata manusia ni belajar macam mana pun dia takkan tahu bilakah dia akan dibangkitkan daripada kubur mereka. Ini memang Allah Taala tak ada letakkan bahawa perkara ghaib ni tentang kiamat ni hanya dia saja mengetahui. Lepas tu kadang-kadang bila ada keluar orang ni kata tahun 2025 lah, Einstein katalah, orang ni katalah, semua tu nonsense. Tak ada siapa mengetahui akan ghaib apa tentang hari akhirat, contohnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa tahu perkara ghaib masa depan manusia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Okey. Dan disebut dalam surah Al-Luqman, surah Luqman ayat ke-34. Allah nyatakan, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Allah Taala di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghais, dan dia yang turunkan hujan. Hujan nak turun ke tidak bukan kerja kita. Allah Taala je mengetahui. Nampak guruh, nampak macam apa awan tu mendung tapi tak tentu lagi hujan. Gitu. Lepas tu kenapa macam bila kita kemarau, orang buat operasi pembenihan hujan kan. Benda tu sebenarnya effort untuk jadikan dia sebarkan di udara air garam untuk supaya berlaku kondensasi air dengan cepat. Namun begitu hujan tak tentu turun atas tempat mereka buat. Kalau angin datang tiupkan ke laut, hujan kat laut lah. Dia penyebab asbab yang cuba dibuat, tapi benda tu tidak akan boleh siapa tahu. Okay. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Taala yang tahu apa dalam rahim. Apa dalam rahim tu yang sebenar-benarnya budak tersebut jadi ke tidak, manusia sebagai apa dia akan lahir. Okay, itu yang mengetahui hanya Allah Taala. Kemudian Allah Taala katakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak tahu satu jiwa apa dia akan dapat esok hari. Yang kita sekarang ni kan, start daripada awal tahun itu atau tahun lepas, kita tak pernah terfikir bahawa kita tak pernah terfikir bahawa tahun ni Ramadan kita dalam keadaan PKP kan, Perintah Kawalan Pergerakan, maka mungkin tak jumpa, maka raya pun tak tahu jumpa tak jumpa. Semua orang tengah kalkulat dengan kepala, nak raya macam mana kan? Puasa ni nak pergi bazar Ramadan mana, bazar Ramadan tak ada. So basically benda ni tak pernah ada orang buat persiapan. Sebab kita tak tahu apa kita dapat esok. Betul, bila Allah Taala jadikan kita tersekat daripada berhubung sekarang kan, disekat pembukaan kilang-kilang ke tempat pekerjaan dan sebagainya, pasar raya pun masuk gila-gila. Ini benda yang tak pernah terfikir oleh kita. Kita tak tahu pun bahawa benda ni akan jadi sebegini. Kau tahu kita siap-siap je lah. Yang tunjukkan bahawa ini yang perkara ghaib yang Allah Taala kata tak ada siapa tahu. Allah Taala yang mengetahui. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak tahu satu jiwa di bumi mana dia akan mati. Siapa tahu dia akan mati kat mana? Sebab dalam seharian kan, kita keluar rumah sebagainya, kita sekian, tak tahu kita tak tahu kita mati di bumi mana. Ada orang tu mungkin kadang-kadang dia pergi musafir dia tu untuk mati. Pergi ke Beijing lah, pergi ke sekian lah, pergi ke umrah ke, pergi ke mana-mana, tapi benda tersebut rupanya dia pergi untuk mati. Mana siapa tahu? Tidak ada siapa mengetahui sedemikian. Kalau kita tahu kita nak mati, kita tak keluarlah kita dari rumah. So basically memang kita tahu bahawa sebenarnya apa 5 perkara tadi memang kita kata hanya Allah Taala mengetahui. Kiamat, okey, hujan turun, okey, apa dalam rahim, apa kita dapat esok, dan juga apa yang di mana kita akan mati. Ini 5 kunci ghaib dalam hadis Nabi SAW yang katakan 5 kunci perkara ghaib yang tak didedahkan kepada siapa. Okey. Demikian juga kita lihat ghaib yang sebenar-benarnya, macam kita contoh macam roh kita. Ini benda yang tersembunyi. Banyak orang menyangka bahawa jin ghaib macam ghaibnya roh. Ini salah. Sebab tu kadang-kadang bila ada orang dia kata nak mendapatkan pertolongan jin. Sebab apa? Sebab dia kata jin ghaib
penyakit orang tu kena pun ghaib. So kita pakai makhluk ghaib untuk selesaikan masalah. Dan alasan dia kata kerana sebab macam kita gunakan jin ni seperti mana kita, dia kata seperti mana kita pakai bulldozer untuk angkat batu. Bulldozer angkat batu. So, jadi macam tu dia kata jin. Bila pakai jin gitu saya kata tak boleh sebab jin tak ada benda ghaib. Tadi kata jin ghaib. Okey, saya kata jin ghaib, bukan ghaib seperti mana ghaibnya roh kita atau ghaibnya para malaikat. So apa? Sebab dalam Al-Quran Karim Allah ceritakan berkenaan kisah kematian Sulaiman alaihi salam. Kematian Sulaiman alaihi salam. Allah katakan surah Saba ayat ke-14. Surah Saba ayat ke-14 Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma qadaina alaihi al-mauta. Dan bila kami tentukan ke atas dia itu Sulaiman ni kematian. Ma dallahum ala mautihi. Tidak menunjukkan kepada mereka kematian Sulaiman. Illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Melainkan dabbatul ard. Anak-anak makan tongkat dia. Sulaiman salam dimatikan dan dia duduk tegak. Dia pegang dia dalam keadaan bersandar pada tongkat dia. Kemudian bila jadi waktu ketika kematian Sulaiman tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Sulaiman ketika mana Sulaiman alaihissalam mati, jin yang sepatutnya macam dikatakan tadi tahu benda ghaib, dia tak nampak pun roh Sulaiman keluar. Roh Sulaiman keluar dia tak nampak. Contoh Allah nyatakan falamma kharra. Maksudnya dia kata bila kami tentukan kata Sulaiman kematian, tidak menunjukkan mereka tu jin tu. Jin-jin ni tak menunjuk pada mereka kematian Sulaiman kecuali tongkat. Tongkat kecuali anak-anak makan tongkat dia. Falamma kharra, bila tumbang saja badan Sulaiman, tabayyanatil jin. Nyatalah kepada jin allau kanu ya'lamuna al-ghaib. Kalau mereka tu jin ni tahukan perkara ghaib. Ma labithu fil azabil muhin, takkan mereka kekal dalam azab yang menghinakan. Nampak? Kalau dia tahu benda ghaib, kenapa dia tak nampak Sulaiman punya roh keluar? Sebab sambut ketika roh orang beriman keluar daripada jasad dia, kalau dia kata dia yang beriman, lepas malaikat maut cabut nyawa, maka dalam Musnad Ahmad contohnya, diceritakan oleh Nabi SAW, bahawa akan hadir malaikat rahmat atau malaikat azab untuk menyambut roh manusia tersebut. Sejauh mata memandang menghadiri kematian setiap manusia. Kalau anda kata dia adalah seorang yang mukmin, malaikat yang menghadiri sejauh mata memandang menghadiri kematian dia adalah malaikat yang wajah dia bersinar seperti matahari, cerah. Sedangkan bila dikatakan malaikat tu, kalau dikata dia seorang yang kafir, maka yang datang menghadiri jenazah dia adalah malaikat yang muka dia hitam. Jadi maksudnya perbezaan tersebut memang ada. Kalau anda kata Sulaiman AS mati, kalau jin memang tahu benda baik, yang orang beria sangat gunakan baik jin ni kan, kalau jin ni tahu penyakit ni sekian sebagainya, kenapa ketika mana Sulaiman mati dia tak nampak? Bahkan Allah tak nyatakan kalaulah bila Sulaiman tumbang saja badan Sulaiman, nyatalah kepada jin kalaulah mereka mengetahui perkara ghaib, takkan mereka kekal dalam azab menghinakan. Sebab mereka berterusan membina dan membuat kerja untuk Sulaiman alaihissalam walaupun Sulaiman dah mati. Sebab mereka ketakutan. Sebab memang Sulaiman alaihissalam. Okay. Sulaiman alaihissalam dijadikan dia punya penguasaan di atas syaitan jin ni. Syaitan jin akan dengar cakap dia dan juga akan patuh pada dia bukan sebab cincin dia. Ni ada orang dia buat lawak, dia kata cincin Sulaiman. Tak ada. Bukan sebab cincin Sulaiman. Dalam surah Sabah Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan kenapakah jin-jin ni dia takut dengan Sulaiman alaihissalam. Kenapakah jin takut dengan Sulaiman alaihissalam, atau bila Sulaiman suruh apa-apa mereka buat dengan cepat. Bahkan bila maksudnya kita kata Sulaiman mati pun dia tak tahu, jadi dia terus buat kerja walaupun Sulaiman dah tak ada dah mati. Pasal ketakutan mereka terhadap sebab ketakutan mereka sebab Allah Taala sebut dalam Quran surah Sabah dalam surah Sabah ayat yang ke surah Sabah ayat yang ke
12 ayat 12. Kita baca ayat ke 14. Okay, tapi ayat ke-12 kalau kita buka dalam surah Sabah, memang Allah Ta'ala ceritakan punca. Dia bukan cincin. Sulaiman AS bukan dipatuhi kerana cincin. Banyak orang cuba untuk kononnya menggunakan syaitan jin macam Sulaiman kuasai syaitan jin. Macam Sulaiman kuasai dan alasan dia kata kita ni manusia punya kemuliaan, Allah Ta'ala berikan kita kehebatan, maka kita boleh buat benda berkenaan. Dengar sini, bila seorang manusia tu kononnya mengarahkan jin, macam contohnya Sulaiman AS, dia kata ini adalah satu panggil delusional ataupun panggil apa, khayalan bagi manusia tersebut. Sedangkan Allah Ta'ala tak berikan benda tersebut kepada setiap manusia, kecuali yang kita sebutkan Sulaiman AS diberikan sebab dia itu mukjizat dia. Itu mukjizat dia. Sebab tu kenapa tak ada siapa boleh kuasai jin macam mana Sulaiman AS kuasai jin. Sepatutnya macam tu kita faham. Tapi ialah kerana apa? Kerana yang jadi sekarang ni, orang menyangka bahawa Sulaiman AS ditakuti atau dipatuhi kerana wujudnya objek-objek tertentu. Yang kononnya kalau objek ni ada pada kita dapat apa pada Sulaiman. Ini masalah yang timbul. Okey. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Sabah ayat ke-12. Wali Sulaiman, dan untuk Sulaiman. Supaya kita tunjukkan ayat. Okey. Dan untuk dalam surah Sabah ayat ke-12. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wali Sulaiman, dan untuk Sulaiman, pada ayat ke-11 tu Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan mukjizat ataupun apa yang diberi kepada bapa dia, itu Daud. Dan dalam ayat ke-12 Allah Ta'ala berikan apa Allah Ta'ala bagi untuk Sulaiman. Allah Ta'ala nyatakan wali Sulaiman ar-rih, dan untuk Sulaiman ni ada diberikan dia angin, untuk dia bergerak dengan angin. Uduha syahrun warahu hasyah, yang kelajuan dia tu datang pagi dia macam mana jarak sebulan perjalanan, pulang pun dalam jarak sebulan. Mana tempat biasanya orang biasa penduduk pergi sebulan, Sulaiman AS boleh pergi dalam masa 1 pagi. Pulang pun kalau sebulan dia boleh pulang dalam masa satu petang je. Sepetang tidak macam orang lain berperjalanan. Wa arsalna lahu 'ainal qitr, dan kami alirkan untuk Sulaiman mata air tembaga. Untuk bayangkan mata air tembaga keluar, mana nak pakai buat apa pakai. Macam tu sekarang Allah alirkan untuk dia. Kemudian Allah sebut wa minal jinni, dari kalangan jin pula, may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Ada di kalangan dari kalangan jin, mereka yang bekerja di hadapan Sulaiman dengan izin Tuhannya, izin Tuhan Sulaiman alaihissalam. Kemudian untuk serangkan, apa sebab jin taat? Jin zaman Sulaiman alaihissalam, hatta ayat ke-14 kata, kalau waktu ketika Sulaiman mati tu dia masih bekerja juga. So akan kata apa? Wa man yazid minhum an amrina. Daripada siapa yang menentang, degil di kalangan mereka daripada perintah kami, nuzikhu min azabis sa'ir, kami rasakan dia daripada azab neraka. Maksud dia dibakar syaitan jin yang tak nak dengar perintah Sulaiman alaihissalam, tak nak patuh Sulaiman, dibakar dengan api neraka depan-depan, on the spot, dihukum dengan api neraka, pembakaran api depan-depan yang lain. Jadi tak ada siapa di kalangan jin berani lawan Sulaiman, bukan sebab cincin dipakai, tapi sebab siapa lawan perintah dia akan dibakar oleh api neraka. Allah Ta'ala bakar depan-depan. Sebab tu kenapa dalam ayat tersebut kan, kita kena faham apa konsep, konteks apa batasan, penguasaan dia. Allah Ta'ala cuma berikan kadar tersebut, dan kita pula yang bagi lebih-lebih pada syaitan jin tadi, kononnya boleh kuasai macam-macam. Ini masalah kita yang bagi. Sebab perkara yang Allah Ta'ala izinkan untuk syaitan jin tadi terbatas. Pada kisah Sulaiman tu, dia adalah terbatas. Dia bahkan memang dia bekerja untuk Sulaiman, tapi dengan arahan Allah Ta'ala. Yang kita bimbang sebenarnya, macam orang kita banyak yang kata dia kuasai jin dan sebagainya, tapi dia khayalan dalam kepala dia. So, jadi kalau perkara yang kedua, yang contoh macam roh kita macam mana sebagainya, tidak dibuka pada siapa pun, tidak malaikat yang hampir, tidak nabi dan rasul atau rasul yang diutuskan, dan ia tidak akan diketahui oleh bangsa jin. Apalagi bangsa jin disorokkan tentang kiamat dan sebagainya,
Jibril tanya Nabi jawab orang yang ditanya lebih tak tahu kalau ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nabi kepada Allah Taala perantara di antara Allah Taala dan Nabi pun tak tahu. Nescaya Nabi sendiri SAW lagi dah tak tahu. Jadi kalau Nabi tak tahu, Jibril tak tahu, mana boleh mungkin bangsa jin tahu. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, khabar berita langit ni, ini yang kita katakan kadang berlaku dengan telik-melik yang berlaku pada kalangan manusia kerana khabar berita langit. Yang ini sebenarnya kita boleh baca dalam kisah contoh dalam surah surah Jin ayat 89, Allah nyatakan menceritakan kisah jin. Sebab jin bila dia dengar Al-Quran Karim dan dia masuk Islam, yang mendengar Al-Quran daripada Nabi SAW, mereka dalam kisah tersebut Allah ceritakan dalam surah Jin berbual, dan perbualan mereka sebut tentang tentang mereka dapati langit ditutup. Okey. Allah nyatakan dalam surah Jin ayat 89. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna lamasna as-samaa'a, dan bau kami telah cecah ke langit. Kami dulu cecah ke langit. Fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan lalu kami dapati langit tadi dipenuhi dengan perang pengawal yang tegas dan juga taik-taik bintang. Taik-taik bintang, panah-panah api, taik bintang. Ini dia kata wa anna kunna naq'udu minha maqa'id lis-sam', dan kami dahulu duduk pada langit berkenaan pada langit tu beberapa tempat untuk mencuri dengar, untuk mendengar itu perbualan para malaikat. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Bersama mendengar sekarang dia akan dapati untuknya ada taik bintang yang mengintai untuk membakar dia. Nunggu untuk membakar dia. Ini sebenarnya tajuk dia pasal memang apa diterangkan Nabi SAW tentang taik bintang yang melintas. Nabi tanya para sahabat, apa kamu kata tentang perkara ini? Dia kata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala dan Rasul mengetahui, kami dahulu mengatakan bila taik bintang jatuh tu, mati seorang raja, lahir seorang raja, atau mati seorang yang hebat atau lahir seorang yang hebat. Dia sebut itu. Jadi Nabi SAW kata ia bukan sedemikian. Maka Nabi kata bila Allah tentukan apa-apa untuk penduduknya, untuk makhluk yang di muka bumi, maka akan bertasbih para pemikul arash. Berkata subhanallah. Kemudian bila pemikul arash bertasbih subhanallah, malaikat yang ketujuh pun akan bertasbih subhanallah. Kemudian yang ketujuh bertasbih, keenam tasbih. Yang keenam tasbih, kelima tasbih. Sampailah langit, Nabi kata, yang kamu lihat bintang. Mana langit yang di kawasan bintang. Itu langit yang paling rendah sekali. Pasal bintang-bintang di atas kepala kita ni disebut dalam Quran Karim dan hadis Nabi disebutkan bahawa ia adalah hiasan langit pertama. Allah katakan wa zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit paling rendah dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan ia bintang-bintang tadi rejaman bagi syaitan. So dalam ayat tersebut, dalam kisah tadi Nabi ceritakan bila sampai pada langit yang kita nampak bintang ni, maka malaikat yang dekat situ pun tasbih juga subhanallah. Pasal dia silih berganti sampai bawah. Kemudian diorang saling bertanya. Malaikat yang di langit paling bawah tadi bertanya, kenapa tasbih? Mereka tak tahu, yang atas tasbih kita tasbih lah. Suruh tanya balik. Jadi persoalan mereka sampailah pada pemikul arash balik. Pemikul arash pun lepas tu menceritakan, mengatakan Allah Ta'ala tentukan untuk makhluknya di muka bumi perkara sekian. So pindahlah berita tersebut daripada langit yang ketujuh sampailah langit yang paling rendah. Dan bila sampai kat situ, ketika perbualan antara malaikat tadilah cuba didengar oleh syaitan jin untuk mendapatkan khabar berita tentang apa nak jadi di muka bumi. Cuma benda tersebut telah pun ditutup. Bila mana ada yang riwayat mengatakan bahawa dengan lahirnya Nabi. Tapi ada yang mengatakan dengan turunnya Quran, maka ditutup pintu langit. Bahkan tidak ada peluang untuk syaitan datang mendengar pada kawasan taik bintang pun. Kawasan bintang-bintang. Sebab ketika mana untuk menjaga wahyu Al-Quran, Allah Ta'ala jadikan taik bintang jatuh. Jadi syaitan jin pun pening kepala. Kenapa dulu diorang boleh duduk, sekarang tak boleh naik dah. Itu tajuk asal. Jadi sebab tu, dan bahkan itulah punca mereka mencari Nabi. Dalam hadis Nabi ceritakan berkenaan tajuk tersebut. Bagaimana syaitan jin ni, dia tak dapat naik ke langit, lalu diorang tanya Iblis. Kenapa tak boleh naik? Iblis pun suruh mereka bawakan tanah daripada seluruh kawasan bumi, lalu Iblis cium satu-satu.
Lalu lepas dia cium, dia kata tempat yang orang cari ni ada di Mekah. So dia cari, itu datang kumpulan jin ke Mekah, lalu terdengar akan bacaan Al-Quran Nabi SAW. Terusuk dia akan jalan cari kenapa tak boleh naik langit. So jadi lepas tu dapat tahu. Okey. Kemudian memang benda ni jadi berita tersebut yang disampaikan, dibawakan kepada tukang tilik. Okay. Namun begitu Allah Ta'ala menyatakan apa dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 223. Allah menyatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Kamu tahu nak tak aku beritahu kepada siapakah syaitan-syaitan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan yang akan turun pada pendusta yang banyak dosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Yang syaitan ni melemparkan kepada mereka pendengaran. Maksudnya bagi tahu apa mereka dengar, namun banyak di kalangan mereka ni adalah pendusta. Bahkan Nabi kata bila syaitan jin ni dia dapat dengar satu perkara daripada khabar langit, dia akan tambah padanya dengan 99 pembohongan. Satu benda 99 penipuan di bawah. Orang sakit, dia tambahlah sakit ni sebab apalah orang ni buat tu. Ini dipanggil sebagai perkara-perkara yang berkaitan tajuk masalah khabar ghaib apa yang dibawa. Okay, baik. Jadi khabar ini dahulu pernah diizinkan kepada bangsa jin, namun ia telah berhenti dengan keputusan Muhammad SAW. Keputusan Muhammad SAW menghentikan peluang untuk jin mencuri dengar lagi apa yang di langit. So, jadi secara basic dia, kita kena faham, walaupun syaitan jin ni ghaib, tapi ghaib yang dia dapat adalah dia ghaib dari kita, dari segi penglihatan. Dia memiliki kelajuan dalam bergerak, tapi dia tidak mempunyai perkara ghaib yang sampai peringkat mengetahui dengan malaikat dan sebagainya, roh kita. Dia tak ada. Dia tak dapat benda berkenaan. Sebab tu kenapa keterbatasan daripada syaitan jin pun ada. Dia tahu dia benda ghaib yang macam belakang dinding, dia boleh intai, dia boleh lepas tembus dinding dan sebagainya. Itu berlaku. Tapi namun begitu dia tak boleh tahu perkara ghaib yang Allah Ta'ala simpan sorok berkenaan dengan roh manusia. Sebab tu kenapa bila orang tu dia ambil syaitan jin untuk ubat diri dia, dia ada masalah. Kalau dia kata sakit dia ghaib. Ghaib yang dia ada tadi, syaitan jin tak semestinya tahu pun. So balik pada asal, syaitan jin dia tidak ada berkaitan dengan roh kita. Kalau orang sebut sihir itu adalah benda tak ada, dinampakkan macam ada. Kerana orang yang percaya, orang yang kena sihir ni, dia nampak benda tak nampak jadi nampak. Benda kesan dia fizikal lah. Sampai boleh bercerai suami isteri dan sebagainya. Memang kesan dia fizikal. Namun begitu, dia benda tu tadi berlaku dengan benda tak patut nampak. Itu je. Benda tak patut rasa. Benda tak patut terdengar. Itu yang menyebabkan perpecahan berlaku. Masalah beri kesan kepada kehidupan keluarga suami isteri. Menjadi sayang atau benci sebagainya. Sebab itu. Tapi basic dia sebenarnya benda ni, kalau anda kata orang tersebut, dia faham bahawa sihir ni bukan benda fizikal dan dia boleh bersabar dan bertahan, nescaya dia takkan boleh dikuasai sampai habis. Tapi oleh kerana kebaikan manusia, start dia nampak, dia pun terus percaya. Dia terus ikut. Maka benda tu menyebabkan penguasaan syaitan jin ke atas diri dia makin bertambah. Lalu akhirnya dia hilang punca. Macam sebab tu apa yang Musa nampak ketika mana ahli sihir campak, dia nampak ular, tapi di hakikatnya dia bukan ular. Dia adalah tongkat dan tali. Baik. Jadi kalau kita kata dah kita sebut tadi kan, dia punya kuasa fizikal, penguasaan fizikal terbatas, tak ada. Bahkan Allah Ta'ala berikan ketika zaman Sulaiman AS, sekarang Allah tarik balik. Tu tak ada syaitan jin boleh jadi kontrak ke, tak ada. Tak boleh jadi macam tu. Okay. Dan perkara ghaib yang mereka tahu sebenarnya terbatas juga. Dia boleh tahu benda jarak jauh sebab kelajuan dia, atau dia boleh intai belakang dinding. Tapi benda yang telah lalu dia tak hadir, atau benda yang akan datang dia tertutup daripada dia, tak tahu. Juga demikian dengan roh manusia, dia tak tahu. Okey. So jadi kita kata sebenarnya ghaib dia berkata. Okey. Jadi sekarang ni apa tujuan sebenar dia kat dunia ni? Apa ketujuan sebenar syaitan jin ni kat dunia? Okey. Allah Ta'ala firman dalam Quran dalam surah Fatir ayat ke-6. Surah Fatir ayat ke-6 Allah Ta'ala katakan, "Inna syaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Inama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Okey. Semua syaitan itu untuk kalian adalah musuh. Syaitan itu untuk kalian adalah musuh. Maka ambillah dia sebagai musuh. Ambillah sebagai musuh. Dia hanyalah menyeru kumpulannya untuk menjadi di kalangan penghuni-penghuni neraka. So
KPI dia pertama adalah kita masuk neraka. Salam Ustaz, boleh ke setan ni masuk dalam fikiran manusia yang menggambarkan atau menampak perkara yang menakutkan atau hantu dengan suara halus untuk sesatkan manusia? Tak, memang boleh lah. Yang kita sebutkan tadi kan, bila kita orang tu percaya, macam pada beberapa minggu lepas kita bincangkan, bila seorang tu yang percaya, contoh macam disekutukan kan Allah Taala dengan syaitan tersebut. Dia syaitan tu ada power kat atas diri dia dalam menentukan nasib hidup dia sebagainya. So bila orang tu ada kepercayaan sedemikian, automatik syaitan jin tu ada kuasa kat atas diri dia. Bila dia percaya macam tu, maka Allah Taala bagi izin. Sebab tu yang kita katakan tu, Nabi SAW kata pada kita, jangan kata binasalah syaitan, berlaku benda tak elok pada diri kita, atau kat rumah kita ke cawan pecah ke, pinggan terhempas ke, jangan sebut binasalah syaitan, kurang hajar syaitan, jangan sebut macam tu. Jadi kita sebut macam tu, dia ada kuasa kat atas diri kita. So Allah tak bagi kuasa kat atas diri untuk itu, tapi kita percaya, maka Allah tak izinkan. Alih kerusi lah dan sebagainya kan. Ini benda ni kena faham, pasal dia boleh sihir kita. So, bila kita bagi pada, macam saya ceritakan kawan saya, dia belajar silat kan, kemudian dia ambil amalan apa mentera apa Allah Alam, tapi dia beramal. Dia kata dia nampak dia nampak orang nak masuk bilik. Dia seorang je nampak, tapi nampak dia tadi sebab apa? Syaitan jin atau kita berterangkan qarin dia telah kuasai dia punya penglihatan dan juga pendengaran. Jadi dia nampak benda tak patut nampak. Sebab tu dia macam orang gila tau, orang gila. Orang gila kan kita tak nampak dia nampak, bukan sebab dia special. Dia rosak dia punya saraf. Betul, bukan keistimewaan orang kata nampak ni kan. Bukan semua keistimewaan. Sebab tu Imam Syafi'i kata, barang kata siapa nampak jin, aku tolak penyaksian dia. Imam Syafi'i kata macam tu. Sebab Al-Quran dalam Al-A'raf ayat ke-27 Allah nyatakan innahu yarakum. Dia syaitan jin ni lihat kamu, huwa wa qabiluhu, dia dan kumpulan dia, min haitsu la tarawna, kamu tak lihat mereka. So, sebab tu kenapa bila kita kata kuasa penguasaan kata kita, dia boleh sihir kita. Nampak kampung dalam hutan lah apa dan sebagainya. Tapi benda tersebut tak menambah apa benda pun. Kadang-kadang banyak orang yang kita panggil apa? Konon nampak hantu dan sebagainya. Tapi macam saya ulang dah, tidak menambah ketakwaan pun. Kat situ kita kena faham. Sebab bila kita Allah sebut dalam Quran, orang yang beriman ni, yang bertakwa ni adalah orang yang beriman dengan ghaib. Ghaib mana yang dimaksudkan yang menyebabkan orang tu akan bertakwa? Kalau dia kata setakat tahu hantu syaitan, tak takwa. Apalagi kalau orang tu percaya bahawa hantu syaitan ni ada kuasa kat atas dia, mengatasi kuasa Allah Ta'ala. Lepas tu orang tak takut dengan pemerhatian Allah Ta'ala. Bahkan salinan amal malaikat. Tapi orang takut dengan hantu yang tak kelihatan. Kan bila kita bulu roma bergerak, kita macam, apa benda rasa kan. Benda macam ni kita kata masalah. Sebab penguasaan dia boleh kuasai kita dan nampak kita benda tak nampak. Macam mana orang kena sihir. Mana kalau kita, korin kita, kita terangkan korin kita, dapat kuasai kita, maka dia dapatlah. Ni, kita beri kunci. Kunci tadi diberi macam mana? Antara cara pemberian kunci tadi adalah kita percaya dia menguasai apa yang Allah Ta'ala kuasai. Macam hati manusia, apa macam ilmu pengasih. Jadi bila kita start beramal, jadi. Dan biasanya orang yang tinggal kepercayaan dia akan hilang. Dia macam dia nampak sikit, dia betul sikit-sikit dia akan hilang. Kalau dia kata dia panggil apa? Tinggalkan kepercayaan tersebut, maka takkan dapat dikuasai oleh syaitan jin panca indera. Tapi macam bisikan untuk goda itu berterusan. Jadi yang kita bincang pasal kes dia, masalah penguasaan pada fizikal manusia tu. Ia hanya berlaku bila kita beri kepada dia kunci kita. So kunci tadi diberikan dengan apa? Kita ada syirikkan mereka atau membuat penyekutuan kepada Allah Ta'ala, maka kat situ akan berlaku. Okay? Baik. Dan jadi maksudnya bila kita tahu peranan syaitan jin, dia adalah nak ajak kita masuk neraka. Itu masalah dia. Dan Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 27, inna ja'alna syayatina awliya lil ladzina la yu'minun. Dan Allah kata kami akan menjadikan syaitan-syaitan jin ni untuk memimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Pandu mereka untuk buat benda yang Allah Ta'ala tak benarkan. Okay. Sebab tu Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran dalam surah Ibrahim 22. Pasal dia kerja dia nak ajak kita masuk neraka. So Allah Ta'ala ceritakan tentang apa jadi pada syaitan dan manusia tu pada hari kiamat nanti. Dan surah Ibrahim ayat ke-22 Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkatalah syaitan apabila telah diputuskan akan urusan, masa hisab dah selesai. Dia kata apa?
Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dengan sungguh Allah Ta'ala janjikan kepada kalian, Allah Ta'ala telah janji kepada kalian dengan janji yang benar. Dan aku buat janji kepada kalian juga, lalu tapi namun begitu aku kuasai ke atas kalian. Okey. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Dan tidak adalah untuk aku ke atas kalian sebarang penguasaan, melainkan bahawa aku seru kalian, lalu kalian sahut kepada aku. Aku ajak je, aku kempen je. Tapi korang ikut. Fala talumuni, jangan kamu kalian semua cela aku. Walumu anfusakum, celalah diri kamu sendiri. Kamu ya tak ikut perintah Tuhan, tak ikut janji Tuhan, kamu ikut janji aku. Ma ana bimusrikum wa ma antum bimusri. Tidaklah aku boleh menjerit pada kalian. Menjerit apa maksud dia? Apa tak tolong pada kalian. Wa ma antum bimusri, dan kalian pun tak tolong aku. Aku tak boleh jerit kat dia, kalian tak boleh jerit pada aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku kufur. Aku tak setuju dengan apa yang kalian sekutukan aku dengannya sebelum ini. Innaz zalimina lahum azabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim untuk mereka ada azab yang pedih. So kat sini jelas maksudnya memang kita kata perbualan di hari akhirat nanti dengan jelas. Dia cuma ajak kita untuk kita masuk neraka. Bukannya dia ada kuasa lain. Dia tak tarik kita buat jahat. Masalah kerasukan tu macam kita sebutkan tadi tu memang boleh berlaku kerasukan. Tapi daripada kerasukan yang berlaku, daripada 10 orang yang kena, yang betul satu je. 9 lagi ada masalah jiwa. 9 lagi tak happy. Terpaksa di sekolah asrama. Tak best nak balik cuti rumah, cikgu buat pergi masuk hutan. Dan tak apa yang bercerai. Hantu-hantu sebagainya. Kemudian apa? Ya, dia benda tu berkaitan jiwa. Dia bukan masalah betul-betul ada. Bila dia happy hilang lah. Bila happy hilang. Bila dia tak happy, keluar macam-macam. Nampak orang kenit lah, nampak hantu. Bila dia happy, jiwa dia tenang, seronok, takkan nampak dah. Lepas tu kadang separuh orang kena kerasukan sebagainya sebelum kahwin. Lepas kahwin, hilang. Sebab itu, dia bukan sebab kerana masalah hantu tu sekian. Sebab kita kata benda tu masalah jiwa dia sendiri. Yang betul boleh kena kerasukan pun satu. Tapi satu tu pun kita kata ada soalan yang kita tanya kan. Kita kata, kenapa orang tu menggelupur bila ustaz baca Quran? Pasal ada masalah sebab Nabi baca Quran, jin masuk Islam tanpa menggelupur. Lepas tu kemudian, bila kita baca Quran, ketika nak baca Quran, kita disuruh isti'adzah. Sebab syaitan datang kacau kita. Ketika baca Quran tu kacau pemikiran kita, kacau konsentrasi kita, kacau kefahaman kita. Tapi lepas tu kemudian kalau kita solat pun baca Quran, syaitan jin datang ke lari. So bila kita kumpulkan dalil-dalil tadi, kita ada soalan. Kalau orang kata orang tu kena kerasukan, kenapa ustaz tu baca Quran jin tu menggelupur? Tu soalan kena tanya tu. Yang tak boleh dijawab sampai sekarang. Sebab apa jin tu menggelupur? Sebab kalau dia kata andai kata punca dari masalah syaitan tu boleh mengganggu. Syaitan zaman Nabi ke dan sebagainya, Nabi tengah solat pun iblis pernah datang kacau Nabi sallallahu alaihi wasallam. So di mana ruang yang kata ustaz tu pandai baca sampai jin tu menggelupur? Boleh membakar dengan api. Konon yang baca, ambil kau kan, macam cerita-cerita Melayu. Apa benda ni? So konsep dia kena faham. Jadi maksudnya pasal tujuan sebenar dia adalah untuk kita sesat. Bukannya untuk kita sakit perut, bukan untuk kita kemalangan jalan raya, bukan kita tenggelam dalam air. Macam apa yang kes apa dekat tu ada bom berapa orang mati beramai-ramai. So, seorang dia pegang tali, seorang tu kena hanyut, semua hanyut. Kena dekat kunci air. Lepas tu diorang pun dikeluarkan. So khabar biasalah wartawan kan, dia tangkap gambar, lepas tu dia kata ada nampak lembaga kat kawasan tu. Seriously, orang-orang yang mati di kalangan bomba tu yang datang mencari mayat sebagai kemudian hanyut dan diorang mati juga. Diorang sendiri tu Allah Taala berikan janji macam Nabi sebutkan, mati syahid. Mati syahid ni adalah mati yang dibersihkan dosa ketika detik kematian tu, habis semua dosa dihapuskan. Kemudian masuk syurga dengan mudah. Kalau tak ada hutang sama manusia sebagainya, memang masuk syurga. Jadi mati syahid dapat pada mereka. Tapi datang kita tu, syaitan tu tariklah, jin jembalang air lah. Kalau jembalang air tu buat kerja macam tu, dia bodoh. Sebab apa? Tujuan mereka pertama adalah masukkan manusia ke dalam neraka. Bukannya untuk tarik manusia itu mati.
tak mati bukan tajuk dia, pelik betul, tak faham. Okey. Faham kan? Okay, jadi kat situ sudut dia. Okey. Okay, kat sini tadi soalan, dia kata manusia ada qarin, adakah jin Islam pun ada qarin? Okey, manusia ada qarin, jin tu jin dah. Qarin kita tu jin. Tapi jin Islam tak ada qarin. Tak ada qarin jin tu. Tapi kita kata kawan-kawan dia sendirilah. Sama-sama dia. Sama-sama dia. Sama-sama di antara syaitan tu sama satu sama lain. Dekat situ timbul tajuklah goda menggoda dan sebagainya berlakulah. Sebab kita kata balik pada asal pasal waswas kan. Khannas dalam surah An-Nas kan. Kita kata apa dia kata dia kata min syarril waswasil khannas, yang kita minta perlindungan dengan Allah Taala daripada kejahatan waswas khannas, makhluk yang sejak datang sejak pergi, yang mewaswaskan kepada dalam hati manusia, dalam dada manusia, kan, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Kepada manusia berlaku, kepada syaitan tadi kawan-kawan sendirilah. Tak ada dia tak ada qarin itu. Qarin yang manusia ada qarin. Daripada qarin orang kita panggil teman rapat. Yang kita kata memang ada. Okey, baik. Jadi imbangan. Bila kita kata kita ada syaitan datang untuk goda kita, ajak kita, Allah Taala sebenarnya jadikan untuk kita ada imbangan. Bila manusia nak berhadapan qarin syaitan dia, kita tak boleh buat apa, tapi dia akan datang. Tapi Allah Taala jadikan imbangan untuk kita. Okey. Allah Taala nyatakan surah Hud. Surah Hud ayat ke-7. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dan dialah yang telah menciptakan seluruh langit dan juga bumi dalam masa 6 hari. Wa kana arsyu 'alal ma', yang mana arasy Allah Taala ketika dijadikan langit dan bumi ini, arasy-nya di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia uji kalian. Dia uji kalian dengan jadikan langit dan bumi untuk uji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa dengan kalian yang paling baik amalan. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Kalau engkau katakan Muhammad, kamu semua akan dibangkitkan lepas daripada kematian, pasti berkata orang-orang kafir, sebenarnya ini adalah sihir yang nyata. Tajuk dia masalah kejadian alam ni untuk ujian. Memang Allah tak jadikan kita ada ujian untuk tengok amal kita mana yang baik, mana yang lebih elok. Begitu. Dari segi imbangan dia, memang syaitan ni memang dia ada, Allah Taala berikan untuk kita dengan syaitan ni ada bisikan-bisikan dari syaitan yang untuk boleh kuasa kacau kita. Contoh jadikan kita terangsang nafsu kepada seksual, menjadi makin marah, menjadi benci benda yang patut kita benci, menjadi asyik dengan benda tak patut kita asyik. Dia itu memang kita kata kerja dia. So, memang kita Allah jadikan kita untuk ujian, dan ujian kita datang dengan banyak. Hatta di antaranya syaitan qarin kita tadi, qarin kita syaitan jin tadi. Okey. Allah nyatakan surah Al-Baqarah ayat 28. Nanti gambar syaitan ni ada ujian bagi kita. Allah nyatakan Al-Baqarah 28. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kalian kefakiran dan juga perintahkan kamu dengan perkara keji. Mana untuk kita bila nak bersedekah, infak harta, syaitan akan sibuk kata nanti bagi duit habis, nanti bagi sekian-sekian, jangan buat. Dia takut-takutkan kita dengan kefakiran. Dan suruh kita buat perkara keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Taala menjanjikan untuk kalian keampunan daripadanya dan juga kelebihan. Maksudnya kita boleh buat infak dan sebagainya, kita akan dapat keampunan, dan dijanjikan apa kita infak tidak pergi sia-sia. Bahkan Nabi dalam hadis yang sahih berkata, "Ma naqasa malun min sadaqah." Takkan kurang harta disebab sedekah. Takkan kurang harta disebab sedekah. Bila seorang manusia sedekah, harta dia takkan berkurangan. Takkan berkurangan. Wallahu wasi'un alim. Allah Taala Maha luas lagi Maha mengetahui. So, jadi basically kena bangun situ. Okay, dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau telah berkata, memang kita ni ada syaitan jin yang kacau kita. Tapi Allah Taala jadikan imbangan. Allah Taala jadikan Nabi SAW menyatakan dalam hadis berkenaan dalam hadis Sunan Tirmizi ayat 29 hadis nombor 2988 Nabi SAW bersabda, innal syaitani lammatan bi Adam walil malaki lammatan. Sebenarnya untuk syaitan ada bisikan terhadap manusia anak Adam, dan malaikat pun ada bisikan. Fa amma lammatu syaitani fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Adapun bisikan daripada syaitan ni, dia i'ad,
dia menjanjikan dengan keburukan dan juga mendustakan terhadap kebenaran. Mana jadikan kita dapat ketakutan untuk bersedekah, ketakutan untuk sekian ibadat dan sebagainya. Dia janjikan keburukan. Kalau pergi jihad, menjanjikan mati. Okay. Dan dusta kebenaran. Benda kebenaran tu ada, kita tak percaya. Okay. Wa ammalamatul malaki. Adapun bisikan daripada para malaikat. Mana ke depan bisikan dari malaikat. Fa'i'adun bil khairi wa tasdiqum bil haqqi. Dia adalah menjanjikan dengan kebaikan dan juga membenarkan terhadap kebenaran. Faman wajada zalika falyalam annahu minallah. Barang siapa dapati perasaan sebut macam dia buat benda jahat, dia rasa salah, maka ketahuilah dia daripada Allah Taala. Falyahmadillah. Maka hendaklah puji Allah Taala. Alhamdulillah, bila dia rasa suka pada kebaikan, nak pada kebaikan, hati dia rasa tenang pada kebaikan, maka dia puji Allah Taala, sebab itu adalah daripada apa yang Allah izinkan untuk malaikat bisik kepada dia. Waman wajada ukhra, bersiapa dapati yang satu lagi, itu perasaan tak suka kepada kebaikan, benci pada buat ibadat sebagainya, falyata'awwadz billah minasyaitonir rajim. Maka hendaklah dia minta perlindungan dengan Allah Taala dari syaitan yang dirjam. Kemudian Nabi SAW baca ayat Quran, ayat surah Al-Baqarah tu, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanji kalian dengan kefakiran dan perintah kalian dengan perkara keji. Maksudnya itu yang kita katakan, kita kata itu di antara benda yang jelas Nabi yang saya nyatakan wujudnya qarin. Tapi kita kena ingat dia ada apa? Ada imbangan syaitan, qarin manusia, qarin tu daripada jin dan malaikat. Dalam hadis Sahih Muslim Nabi SAW menyatakan ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Tidak ada di kalangan kalian sesiapa pun, seorang pun, kecuali telah diwakilkan dengannya qarinnya di kalangan jin dan qarinnya di kalangan para malaikat. Dia ada teman daripada jin dan teman daripada malaikat. Kita ada dua macam cerita kelakar dulu buat Disney tunjukkan ada dua. Satu macam bisikan tu kan. Memang benda tu macam mana dalam hadis Nabi nyatakan. Kita nak fahamkan sekarang ni bahawa ini bukan benda pelik. Memang bisikan tu datang daripada dua pihak. Jin bisik, malaikat pun bisik pada kita. Tapi jadi benda ni semua orang ada. Semua orang ada. Jadi kerana tu bila kita faham konsep ni, kena sedar bahawa kita ni tak maksum. Maka janganlah perasan bila kita zikir banyak, kita hafal Quran, hafal kitab hadis, jadi musnid ke musnad dan sebagainya kan. Ada je gelaran al-musnid, al-musnad dipakai oleh manusia. Macam-macam lah yang ada pakai arif billah lah. Gelar-gelaran manusia pakai ni, soalan, dia lupa ke dia ada qarin? Sebab Nabi sendiri pada qarin. Dia rasa macam lintasan hati ni semua betul. Soalannya sekarang ni, qarin ni dah Islam ke belum? Sebab Nabi SAW, bila para sahabat kata, wa iyyaka ya Rasulullah, kau pernah ada ke teman daripada syaitan, daripada jin tadi? Qala wa iyyaya. Memang aku sendiri pun ada. Walakin Allah anani alaihi fala ya'murni illa bihaqqin. Bihaqqin. Melainkan bahawa ya aku pun ada, melainkan bahawa Allah Taala telah bantu aku mengatasi ke atas qarin aku yang jin tu, maka dia tak suruh aku kecuali kebaikan. Bahkan hadis yang lain Nabi kata fa aslama, dia masuk Islam. Dia qarin aku yang jin tu masuk Islam. Falam ya'murni illa bi khairin, maka tak suruh aku kecuali kebaikan saja. Jadi semua kita yang lain ni, yang tok guru mana ke, pengamal tarikat ke, khalifah tarikat ke, mursyidul am ke, apa-apa benda dalam gelaran awak pakai, soalan sekarang ni, sejak bila ada janji bahawa awak punya qarin masuk Islam? Jadi sebab tu kita boleh percaya dengan suara hati kita. Tak kira orang tu siapa, dia masih ada qarin daripada kalangan syaitan. Syaitan jin dia masih ada. Sebab tu kenapa kena sentiasa berjaga-jaga. Sebab tu bila ada manusia ni taksub, kata tokoh tok guru kita tak tahu takkanlah sekian, dia ada masalah sebab dia lupa tok guru dia tu bukan nabi. Tok guru dia bukan nabi. Para anbiya ada kedudukan yang istimewa. Adapun guru kita, wali mana sekalipun, yang kita sebutkan konon wali-wali kan, yang kita pergi kat kubur ni nyanyi, yang banyak sebab orang kan tak faham. Orang pergi kubur, minta kat orang kubur, tiba-tiba ini adab ziarah. Pergi kubur kan, pergi, wahai Tuhan, kami datang kepada engkau, kami doa minta kepada engkau, rahmatilah kami. Seriously kan. Ini benda-benda ni adalah perbuatan istighasah dengan kubur. Kalau tak sesat lagi, apa benda nak sesat dia? Banyak orang kata takkanlah sesat, memang sesatlah.
Ni konsep yang pelik dalam masyarakat Islam kita ni. Orang buat benda syirik tapi tak musyrik. Orang buat benda syirik tapi tak musyrik. Selamba je. Ni tak apa. Pasal apa? Pasal serban dia bertingkat. Ada selempang. Maka tak apa buat. Ni konsep dia sebab kita kena faham. Orang tu siapa sahaja, tetap korin dia masih ada. Saya pun ada. Saya pun ada. Sebab tu kenapa kita tak boleh kata tindakan kita sentiasa benar. Tapi kalau dalam lagu Arkam tu adalah kan, hati bila sudah bersih, pandangan akan menembusi hijab. Hati bila sudah bersih, firasat tepat kehendak Allah. Ini masalah ini bukan ini ajaran Sufism. Ajaran ahli sunnah, para sahabat Nabi SAW, hatta Umar sendiri. Nabi pernah puji, dia kata syaitan lari tengok muka dia. Dia tak pernah kata bahawa semua kata-kata dia betul. Dia tak pernah kata bila orang tegur dia punya tindakan ke, engkau tak dengar ke Nabi kata syaitan lari tengok muka aku. Dia tak pernah rasa diri dia selamat daripada godaan syaitan. Yang kelakarnya dekat Malaysia, dekat banyak negara-negara, dia ada guru-guru tarikat ni kan. Dia anak murid dia sangka bahawa guru tu mursyid, dia tak akan silap. Sebab tu gelaran mursyid tu dia pakai. Dalam tarikat, guru mursyid maksudnya guru yang telah dapat tahap tertinggi daripada amalan dan sebagainya. Allah Ta'ala ni semua macam dengar wahyu. Itu problem yang sebenar. Sebab tu kenapa kita asyik disesatkan, sebab kita ada kepercayaan karut. Semua orang boleh masuk buat bukan-bukan dalam masyarakat. Yang melompat-lompat dan sekian sebagainya, ngarut-ngarut. Ini kita kata, ini kena jaga sikit. Sebab semua orang ada korin. Korin kita yang jin masih kafir. Masih kafir. Semua orang masih kafir. Hanya Nabi SAW, kalau betul para anbiya, macam Nabi sebutkan pada diri baginda pun ada. Kita kata Allah Ta'ala jadikan korin Nabi SAW masuk Islam. Dan tak perintah Nabi kecuali kebaikan saja. So kita tahu sebenarnya kita ada dua bisikan. Kita bukan disuruh fikir satu je, kita dua. Ada dua. Baik. Jadi dalam Quran Karim kita datang penjelasan dari kitab tentang ujian Allah Ta'ala terhadap insan dengan korin kebaikan dan korin kejahatan. Okay, contohlah firman Al-Quran dalam surah Qaf ayat 23. Ini korin kita dengan malaikat. Allah mengatakan berkata para waqala qarinuhu, Allah firman waqala qarinuhu, dan berkata korin orang yang nak kena hukum ni. Maksud neraka, hadza ma dayatid, inilah orang di sisiku, tercatat. Ini yang tercatat pada aku. Mana malaikat tu salin amal dia, tercatat pada malaikat tersebut apa yang dibuat oleh manusia tersebut. Dan kemudian dia pula ada juga korin satu lagi. Korin yang satu lagi dalam surah Qaf 27, qala qarinuhu rabbana ma ataitu walakin fi dhalalin ba'id. Berkata korin yang satu lagi, rabbana wahai Tuhan kami, ma ataitu, tidak aku melampau menyesatkan dia. Aku bukan sesatkan dia. Walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi dia sendiri memang dalam kesesatan yang jauh. Bukan aku yang buat, dia buat sendiri. So, dan itu memang kita kata memang ada. Korin tadi akan berkata macam tu. Yang korin malaikat kata inilah yang tercatat kat aku. Yang dicatatkan, memang malaikat tu datang mencatatkan akan amal tersebut. Okey. Memang malaikat yang tidak berganti salin amal kita. Pagi dan petang. Mana bila masuk waktu subuh, malaikat siang turun, malaikat malam naik. Dan ketika asar, malaikat yang malam turun, malaikat yang siang naik. So ini memang silih berganti. Dua malaikat. Dan di hari akhirat nanti, memang disebutkan itulah di antara yang mencatatkan amal kita. Bahkan memang kita kata kita ada korin di kalangan malaikat. Macam ni kita ada korin dengan jin. Okey. Cuma korin jin kita kafir. Korin Nabi saja yang masuk Islam. Nabi ceritakan korin dia masuk Islam. Jangan perasan Tok Guru awak punya korin dia masuk Islam. Itu sangat pelik. Kita kata pengakuan ini adalah pengakuan paling tak malu. Paling tak malu. Orang yang tak malu je mengaku benda tu. Dia kata bahawa korin dia masuk Islam. Ada cerita saya dengar. Seorang hamba Ta'ala ni kawan dia lah macam anak pangkat anak saudara. Dia kata Tok Guru dia pakai nama gelaran Al-Musnid ke Al-Musnad kan, telah berjaya mengislamkan korin dia. Betul, anak murid pun dia melupur macam hebatnya Tok Guru kita. Ini masalah. Okey. Demikian juga Allah ceritakan dalam surah Ibrahim yang kita baca ayat 22 berkenaan dengan syaitan berkata, dan aku Allah janji kamu dengan janji kebenaran, dan aku janji kalian juga, lalu aku kuasai kalian. Dan aku sebenarnya tak ada kuasa ke atas kalian kecuali aku ajak kalian dan kalian sahut akan seruan aku. Maka jangan kamu semua yang kalian cela aku, tapi cela diri kamu sendiri. Aku tak boleh nak minta tolong pada kalian, korang pun tak boleh minta tolong pada aku. Dua tak boleh minta jerit-menjerit, tak guna. Okay?
aku kufur terhadap apa kalian sekutukan aku dengannya pada sebelum ini. So, orang yang zalim untuk mereka, untuk orang yang zalim untuk mereka ada azab yang pedih. So basically memang perbualan memang kita ada, memang kita akan digoda oleh korin kita di kalangan jin. Yeah. So, sebab tu mana kita kata basically daripada apa yang kita baca tadi, memang keseluruhan kuasa daripada situ pada masalah mengajak kita masuk neraka, jadi teman di dalam neraka dengan cara dia menjadi membisik pada kita. Ya. Ustaz kita kena isti'adzah sebelum baca Quran untuk menghindari daripada daripada syaitan yang mengganggu. Tapi bagaimana pula membaca surah Al-Baqarah? Apa yang membuatkan syaitan akan takut akan surah Al-Baqarah jika dibaca dalam rumah? Adakah semata-mata ada sunnah, asbab sunnah Nabi? Tak. Kalau ulama bahaskan sebab sebab surah Al-Baqarah ni bila dibaca malaikat akan turun. Malaikat akan turun macam kisah Usaid bin Khudair yang dibawa anak dia, kuda dia ke kebun. Dia ikat kuda dia letak anak dia tidur. Dia solat baca Al-Baqarah. Dia solat baca Al-Baqarah. Tengah-tengah dia baca surah Al-Baqarah tu, kuda dia melompat-lompat. Dia berhenti baca, kuda dia diam. Dia baca balik, kuda dia lompat balik. So bila asyik macam tu, dia rasa tak sedar hati, dia takut kuda tu pijak anak dia, dia berhenti solat. Bila dia berhenti solat, dia tengok ke atas, nampak ada macam awan bercahaya sedang naik ke atas. So dia ketika tu berhenti solat. Besok paginya dia jumpa Nabi SAW, dia cerita apa jadi dekat dia kat kebun tu. Menampak ada awan bercahaya naik ke atas. Lepas tu Nabi kata, ya Ibn Khudair kan, teruskan baca. Dia kata, betul dia kata, ya Rasulullah aku bimbang anak aku. Dia kata, ya Ibn Khudair, kalau kau teruskan baca Al-Baqarah tu, nescaya orang ramai akan dapat lihat malaikat di atas kebun kau. Mana orang ramai besok pagi, bangun pagi, akan nampak awan bercahaya tu atas kebun. Mana malaikat. Bila malaikat turun, kita baca Al-Baqarah, malaikat turun, maka syaitan larilah. Dia tak boleh duduk dalam tempat. Dia takkan sembang malaikat. Abang apa khabar? Mana ada perbualan macam tu? Ini bukan gini lepak-lepak tepi jalan. Mana bila malaikat turun, syaitan akan lari. Syaitan lari daripada rumah yang baca dengan surah Al-Baqarah ya. Sebab ada asbab dia. Nabi sebutkan. Dia tak boleh. Pasal dia tak boleh duduk sekali dengan malaikat. So bila kita baca Al-Baqarah, malaikat turun. Jadi di antara kelebihan surah Al-Baqarah, malaikat turun kerana kita baca Al-Baqarah. Memang itu berlaku dalam hadis Nabi SAW. Sebutkan kisah kisah Usaid bin Khudair tu, memang malaikat akan turun ketika mendengar Al-Baqarah. Cuma kita kata kena renew setiap 3 hari. Kita baca hari ini, 3 hari kena baca lagi. Lepas tu 3 hari kena baca lagi. Kena baca banyak berterusan, bukannya sekali baca je. Bukan macam orang kita pagar rumah. Ada soalan timbul pagar rumah. Mana macam nak pagar rumah awak? Kan? Memang syaitan akan masuk rumah awak dan sebagainya. Tapi dengan adab dan juga kerja amalan sunnah, syaitan akan tersekat daripada kongsi makan kita, dapat tidur dalam rumah kita, kongsi minuman kita, masuk dalam tandas kita, tengok kacau kita dan tandas buat bagi kita berkhayal bukan sebagainya. So semua kawasan-kawasan tadi ada cara kita sunnah sekat daripada syaitan berkongsi kita atau bersama kita ketika waktu tersebut. Dia bukan masalah ni, memang dia dari segi masalah nak masuk, dia boleh masuk je. Cuma bila Allah tak jadikan malaikat turun, dia larilah. Dia takkan duduk dalam rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Sebab itu kita kena faham macam ni. Kita buat effort untuk selamatkan diri kita daripada syaitan tu. Tapi bila kita dah baca Al-Baqarah, tapi dekat rumah kita buka juga cerita bukan. Malaikat larilah. Buka benda bukan, gambar tak elok sebagainya. Malaikat akan lari. Benda maksiat kita buat dalam rumah tu, syaitan datang baliklah. Sebab tu kenapa kena jaga kat sini, sebab banyak orang salah faham. Dia kata macam-macam kes macam bacaan kan, bila kita baca auzubillahi minasyaitanir rajim, jangan ganggu kita. Memang Quran tu kita baca, syaitan akan datang kacau. Sebab tu yang saya sebut tadi. Okey. Baca komplit sebenarnya. Baca komplit, bukannya baca sikit-sikit. Tapi kita ialah biasa kan, kita nak baca komplit, baca satu, kadang ada orang yang habiskan masa 3 hari. Ialah cerita Hindustan boleh buat kan, 2 jam setengah, 3 jam. Cerita Avengers ke sebagainya boleh. Tapi untuk Al-Baqarah tu tak boleh, kita masa kosong. Sebab tu macam mana kita duduk dengan Quran asyik nak lari. Sebab tu kita nak harapkan Quran pada hari kiamat nanti untuk jadi teman kita. Sebab tu Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibihi. Ya syaitan Quran yang akan datang di kiamat nanti menjadi pemberi syafaat
bagi orang yang okey, dia sebut sahibihi tu, sahib boleh maksud teman, sahib boleh maksud pemilik. Banyak orang terjemahkan memilikinya, maksud dia orang tu memiliki Al-Quran. Sedangkan Nabi suruh baca. Al-Quran tu menjadi syafaat bagi orang yang dia kata ingatkan hafal dia, tak. Sebenarnya Nabi kata menemankan Quran tu. Sebab kita teman Quran di dunia, Quran teman kita di hari akhirat. Dia akan teman dengan kita, takkan biarkan kita kena siksaan. Sebab tu dia akan jadi peguam kita hari kiamat nanti. Dengan banyak kita membaca. Kalau setakat hafal Al-Baqarah tapi tak ulang baca, tak guna. Dia bukan maksud dia orang tu ada ni, pasal Nabi kata suruh baca Al-Quran. Sebab tu kalau dia kata orang tu baca, dia akan dapatlah. Dan Al-Baqarah adalah surah paling mulia yang patut dapat. Sebab tu Nabi SAW zaman dahulu, bila nak hantar orang pergi tugasan satu perkara, Nabi tanya surah apa hafal. Bila pernah jadi kes, seorang lelaki itu dia paling muda dalam kumpulan tersebut, dan dia hafal Al-Baqarah. Nabi tanya, engkau ada surah apa, surah apa? Semua jawab surah apa. Sampai seorang paling muda, engkau ada surah apa? Dia kata ada surah Al-Baqarah. Nabi kata, engkau ada surah Al-Baqarah. Dia kata ada surah Al-Baqarah. Nabi kata, pergilah engkau ketua mereka. Nabi terus lantik jadi ketua. Zaman Nabi dahulu untuk jadi ketua tu, Al-Baqarah tu antara kriteria yang mesti ada. Kalau kita apply benda ni, gagal ahli parlimen kita. Semua ahli parlimen gagal, kan? Kecuali beberapa orang aja. Al-Baqarah tu tak lepas. Sebab Nabi dahulu lantik dengan tengok orang tu hafal Al-Baqarah, Nabi lantik. Okey, jadi kena faham. Jadi konsep dia kat situ. Okey. Sebenarnya Ustaz terdapat pendapat mengatakan ada jin Islam bukan Islam. Iyalah. Sebab apa? Sebab jin bukan Islam pun ada. Sebab tu kenapa dalam surah jin sini berkata wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik. Ada dengan kami ni yang soleh dan ada yang tidak soleh. Jin sendiri pun ijtihad macam tu. Bahkan jin yang mendengar Quran Nabi baca masuk Islam. Masuk Islam. Okey, dia beriman dengan ni, dan juga betul ke syaitan masuk neraka dan dan jin akan dihisap. Syaitan kan kita terang itu. Syaitan ni ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Jin dia bila sebut syaitan manusia, syaitan macam tu juga, syaitan manusia pun masuk neraka terus tanpa hisap. Sebab dalam ketika di mahsyar nanti, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Ketika mana nanti di mahsyar, semua orang dah berkumpul di mahsyar, Nabi kata seruan pertama kepada manusia di mahsyar nanti adalah, atau makhluk di mahsyar nanti adalah, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa yang menyembah apa-apa, ikut apa dia sembah. Ini sebelum hisap, sebelum hisap lagi. Sebelum hisap akan diseru pada penduduk di mahsyar, orang manusia di mahsyar, barang siapa sembah apa-apa, ikut apa dia sembah. Maka yang semua matahari ikut matahari masuk neraka, yang semua pokok ikut neraka. Semua ikut masing-masing masuk neraka terus. The one way ticket to the hell. It's actually bukan not only untuk syaitan jin, syaitan manusia pun sama. Pasal yang akan ada hisap ni adalah orang beriman dan orang munafik. Orang kafir tiada ditimbang untuknya sebarang amalan. Tak ada hisap. Tak ada timbangan langsung. Tak ada timbangan langsung amal untuk orang yang kafir. Orang yang kufur Allah Ta'ala, orang yang menentang, orang yang sekian-sekian, semua sekalian musyrik, awal-awal habis. Adapun yang akan ada hisap adalah munafik dan juga mukmin. Munafik dan mukmin. Okey. Baik. Al-Quran tu nanti halang siksa kubur. Baca mana-mana ayat Quran atau untuk surah Al-Mulk sahaja. Okey, masalah surah Al-Mulk sahaja kan disebut berkenaan dengan tu, dia ikut kepada hadis daripada disebut berkenaan dengan Quran menjadi teman dan kubur nanti. Dia disebut ketika kelebihan surah Al-Baqarah, dan satu riwayat yang datang berkenaan kelebihan surah Al-Baqarah adalah Al-Baqarah ni akan ada surah yang terakhir tinggalkan seorang, kalau dia ni orang ni ahli neraka, dia akan kena siksa Allah Taala, atau dia ni muslim tapi buat dosa. Mukmin tapi buat dosa. Tapi dia hafal Al-Baqarah atau dia hafal surah Al-Quran, semua surah dia akan tinggal dia kecuali Al-Baqarah. Al-Baqarah sampai minggu-minggu akan tunggu. Tapi bila dia malaikat datang suruh ke tepi, dia ke tepi juga lah. So jadi basically macam ni. Pada asas berkenaan masalah penjagaan di kubur tu sebenarnya, okey, ada surah macam Al-Mulk disebut sebagai pelindung. Namun begitu berpadanan dengan amal. Kalau ni kata orang tu baca Al-Mulk sahaja, namun begitu
perangai dia masih lagi apa? Dia ada mengadu domba. Dia tetap kena. Jangan salah faham bahawa benda tu macam tiket. Macam dia kata, tiket. Orang tu macam ada pas. Kena benda, dapat pas ni buat jahanam apa pun tak apa. Tak ada dalam Islam yang tu. Kalau perangai orang tu dia tak senonoh. Maksud dia kan? Dia baca al-mulk, tak guna. Tak guna. Banyak orang salah faham sekarang dia perangai tak senonoh, dia siang lompat-lompat. Dia ingatkan dengan baca al-mulk tadi dia terlepas. Dia berpadanan dengan apa? Dengan amal juga. Maksudnya kalau kata awak baca al-mulk tadi dan awak apa faham pengertian yang datang dalam surah al-mulk tadi. Awak patut beramal dengan perangai dengan maksud surah tersebut. Bukan hanya setakat baca sahaja. Baca saya tak lepas. Ini masalah banyak orang salah faham kena masalah apa? Fadilat surah al-mulk tadi kan dibaca lepas macam tu tak. So pengertian dia kena faham. Kalau pengertian tadi difahami, kita amalkan pula pengertian. Dia barulah berpadanan akan menjadi tambahan kepada tajuk keselamatan. Tapi namun begitu kerana kita orang tu memang perangai tak senonoh. Suka mengadu domba atau macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, kerana orang yang kena siksa kubur. Antaranya adalah kerana kencing tak bersihkan diri daripada air kencing. Ataupun orang tu mengadu domba, suka laga-laga orang. Zaman sekarang ni banyak orang kadang-kadang dia kita tengok, dia ambil Ustaz A punya ayat, kata-kata dia pergi jumpa Ustaz B bantai. Kemudian Ustaz B punya kata-kata dia pergi jumpa Ustaz A bantai. Ini pengadu domba dari kalangan, bahkan di kalangan talibul ilm zaman kita sekarang ni kan. Orang belajar agama ataupun minat dengan ustaz tertentu, ustaz sunnah ke apa, dia ambil kata-kata ustaz tu laga kat orang ni. Kemudian dia ambil laga ni, laga kat situ. Orang macam ni namam. Berdasar pada hadis Nabi, confirm dia akan kena siksaan kubur. Akan siksaan kubur. Ini kena jaga sikit sebab banyak orang salah faham. Kononnya boleh apa buat dia ingatkan dia dah belajar agama. Tak, kalau perangai tak sepenuhnya tu kena. Kalau Nabi ceritakan berkenaan orang yang mengadu domba ni akan kena siksaan kubur. Sebesarnya kerana kata orang tersebut, dia baca soal mulk tadi, tapi perangai dia masih lagi ada. Tak lepas. Dia bukan one way ticket depan macam tu, tak. Faham Sebab kita nak faham macam tu. So, contoh macam kita faham. Pasal Allah Ta'ala izinkan untuk apa syaitan jin ni kacau kita, ganggu kita sebagainya. Walaupun kita dah buat benda yang patut kita buat. Macam kisah saya sebut tadi. Nabi didatangi dalam solat oleh iblis, kacau Nabi dengan api. Nak kenakan kat wajah Nabi SAW. Soalan, Nabi terlupa baca isti'adzah ke? Kedudukan Nabi tak? Jawapannya tidak. Memang dibenarkan Allah Ta'ala untuk berlaku pada Nabi SAW supaya kita pun jangan poyo. Poyo kena dah berzikir, hati kita bersih, takkan setan ada. Mana boleh macam tu? Nabi Allah Ta'ala lindung. Allah Ta'ala izinkan sekali-sekala zahirkan perkara tersebut supaya nak fahamkan gangguan syaitan tu boleh berlaku pada siapa saja. Kacau Nabi dengan solat, konsultasi Nabi dia kacau. Lepas tu bila kita pula jangan perasan bila kita zikir 700,000, 70,000 kan. Kita ikut tarekat kan. Kita jangan perasan hati kita tak ada bisikan syaitan. Ini satu benda yang khayalan yang sangat kelakar lah. Yang sering berlaku pada masyarakat kita merasakan sedemikian. Okay, baik. Sambung fakta-fakta lain berkenaan dengan jin. Okay, bila kita sebut tentang jin tadi, kita kata dia boleh ganggu kita, dia akan ajak kita untuk buat jahat. Okay, dan dia syaitan jin kita memang kafir. Okay. Ada beberapa fakta lain yang kita kena faham tentang jin ni. Yang kita kata dari sini kita tahu bahawa batasan dia punya panggil apa perbuatan sebagainya. Baik. Beberapa fakta daripada surah jin. Antaranya adalah jin tak memiliki terhadap insan sebarang manfaat atau mudarat. Okay, sebab apa? Manfaat atau mudarat jin tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi SAW diperintahkan Allah untuk mengisytiharkan beberapa perkara dalam surah jin. Okay, kita faham dulu apa Allah suruh Nabi isytihar. Lepas tu kita compare tajuk tadi dengan masalah pemahaman kita tentang jin. Okay. Allah nyatakan dalam Quran dalam surah jin ayat 20, start ayat 20 Allah nyatakan bahawa Nabi SAW hanya menyeru, baginda hanya menyeru dan minta hanya Allah Ta'ala. Nabi hanya minta pada Allah Ta'ala. Ini yang pertama Allah nyatakan, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakan Muhammad, isytiharkan, aku hanyalah menyeru Tuhanku dan aku takkan sekutukan dengannya sesiapa pun. Tak kira untuk guru, tak kira wali, tak kira sekian. Ini pengisytiharan yang Allah Ta'ala suruh Nabi isytiharkan. Takkan seru dengan Allah bersama Allah Ta'ala, sekutu bersama Allah Ta'ala satu benda pun lain. Allah Ta'ala suruh, Nabi suruh lagi. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Bahawa Nabi SAW tak mudaratkan dan tak boleh juga untuk beri petunjuk pada siapa. Katakan Muhammad, sungguhnya aku tak kuasa
mendatangkan suatu kemudaratan kepada kamu, tidak pula kemanfaatan. Petunjuk tak boleh juga. Sebab yang kita kata pada asasnya Nabi tak miliki. Tapi kita kata orang ni ada, orang ni ada. Pelik kan masalah. Nabi disuruh isytihar, tak boleh mudaratkan orang, tak boleh mudaratkan sesiapa pun. Dan tak ada beri petunjuk. Okey. Dan tidak ada siapa pun dapat melindungi baginda dari Allah Taala, dan perkara besar yang patut dibimbangkan adalah siksaan Allah Taala ke atas sesiapa yang menderhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat 23, 22, 23, 24 Allah katakan, "Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada." Katakan Muhammad, sungguhnya tak akan melindungi aku dari Allah Taala sesiapa pun. Allah Taala nak hukum aku, tak siapa boleh lindungi aku dari Allah. Walan ajida min dunihi multahada, aku tak dapati selain dari Allah Taala sebagai apa? Sebagai tempat berlindung. Illa balagha minallahi risalatihi. Kecuali yang aku dapat dari Allah Taala ni adalah penyampaian dari Allah dan juga risalahnya. Itulah benda yang sebenarnya aku buat. Okey. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa menderhakai Allah Taala dan Rasulnya, fa innalahu nar jahannama khalidina fiha abada, maka untuknya neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Hatta idza ra'aw ma yu'adun, sampailah orang ni akan nampak apa yang benda dijanjikan, mana kesiksaan dan sebagainya. Fa saya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu junda wa aqallu adada. Dia kata, maka kalau kita nampak hari kiamat nanti datang, barulah semua tahu bahawa siapakah lebih lemah akan pembantu, siapakah yang lebih kurang akan dari segi bilangan. Dan baginda Hasan sendiri pun diisytiharkan, tak mengetahui bila kiamat. Baginda mengetahui hanya mengetahui ghaib yang dibuka oleh Allah Taala kepada baginda. Hanya kepada para rasul dibuka perkara ghaib. Allah katakan dalam ayat 25, 26, 27, "Qul in adri aqaribum ma tu'adun." Katakan Muhammad, tiadalah aku mengetahui adakah dekat apa yang kamu janjikan dengannya, am yaj'alu rabbi amada, ataupun Tuhan aku jadikan untuknya tempoh. Tak tahu, cepat ke lambat tahu. Lepas tu bila ada orang kata tahun sekian berlaku kiamat, orang tu dia ridiculous, delusional, dia berkhayal, dia lupa sebenarnya Allah Taala hanya buka benda ni, hatta Nabi tak tahu, maka takkan dibuka pada siapa. Namun itu Allah Taala sebutkan. Nabi kata alimul ghaib. Allah Taala kata tentang tajuk diri dia, alimul ghaib, yang tahu benda ghaib. Fala yuziru ala ghaibihi ahada, maka dia tak zahirkan perkara ghaib dia pada siapa-siapa pun. Perkara Allah Taala tak buka pada siapa. Illa man irtada min rasul, kecuali siapa didoakan dengan rasul. Ini sebab kenapa Imam Syafi'i kata, barang siapa kata nampak jin, aku tolak penyaksian dia. Fa inna kana rasul ni yasluku min baina yadayhi min khalfihi rasada, menyusul depan dan belakang dia pengawal. Semua benda tadi kita faham kan? Kita kata benda ni adalah pengisytiharan, tak ada siapa. So, jadi kalau 4 perkara tersebut dalam ayat daripada ayat ke-20 sampai 27 tu, kalau sekiranya Nabi pun tak boleh buat, jika baginda Sallam merupakan kasih Allah Ta'ala, tak boleh memberikan atau melakukan perkara di atas, bagaimana mungkin syaitan jin menguasai kita pada perkara yang kekasih Allah Ta'ala tak mampu melakukannya? Kalau Nabi tak boleh kuasai kita pada perkara-perkara tersebut, kenapa kita boleh percaya syaitan jin kuasai kita? Ini masalah ni. Nabi yang kekasih Allah Ta'ala tak boleh buat, tiba-tiba orang ni percaya hantu ni buat. Masalah. Ni kena jaga-jaga sikit, sebab kita sekarang ni iktikad dengan apa? Apa iktikad kita? Sebab Nabi tak ajar kita percaya, dan Quran tak ajar kita percaya bahawa hantu tu kuasai kita, syaitan, jin ni kuasai kita lebih dari batasan Allah Ta'ala berikan. Itu bisikan dan juga apa? Godaan. Bukannya was-was, bukannya untuk datang cekik kita, bukan untuk apa? Terbalik ke rumah kita, jadikan anak kita mati, gigit tengkuk bini kita. Mana ada? Okey. Dan ikut kadar ketaatan dan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, syaitan akan menjauh atau mendekat kepada anda. Mana syaitan jin ni dekat pada kita, jauh pada kita berdasar pada ketaatan ataupun kemaksiatan. Dan surah Al-Imran 155. Al-Imran 155 Allah nyatakan, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an, sebenarnya orang yang berpaling, yang lari di kalangan kalian pada hari bertemunya pasukan pertempuran dua kumpulan tentera. Innamastazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu, syaitan berjaya untuk digelincirkan mereka oleh syaitan dengan sebab sebahagian apa mereka kerjakan. Maksudnya dengan dosa yang mereka buat, syaitan berjaya untuk kuasai mereka dan gelincirkan mereka. Walaqad afallahu anhum, ini Allah telah berikan apa? Kemaafan terhadap mereka. Innallaha ghafurun halim, Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Lembut.
terhadap manusia. Jadi kita kat situ kita faham. Memang kita kata kalau orang tersebut dapat dikuasai oleh syaitan sebagian besar kerana apa? Kerana sebahagian dosa yang dia buat. Okay. Ketiga, apabila datang kepada anda lintasan membimbangkan dari mentaati Allah Ta'ala, ini adalah lintasan yang syaitan yang ingin menjauhkan anda daripada Allah Ta'ala. Kalau syaitan lintaskan hati kita, kita terlintas benda yang mengajak kita bimbang. Nak taat Allah bimbang. Kita nak beribadat bimbang, takut ini, takut itu, nanti orang kata apa. Semua tu ada termasuk daripada lintasan syaitan. Kenapa? Okay. Jadi kita nak jadi jauh daripada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Imran ayat 175 Allah Ta'ala nyatakan, innama dzalikum syaitan. Hanya sahaja itulah syaitan. Yukhawifu awliya'ahu wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hanya sahaja itulah syaitan. Yang menakutkan akan orang-orang lindungannya, kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia, orang ikut ajaran dia, dia takutkan. Fala takhafuhum, jangan kamu bimbangkan mereka, takutkan mereka. Wa khafuni, takutlah kamu semua kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kamu semua orang-orang yang beriman. Orang benar beriman, maka kamu takut, hanya aku yang takutkan kepada dia. Yang keempat, helah dan syaitan dan tipu dayanya kepada manusia. Allah sebutkan dalam Quran dalam surah An-Nisa ayat 118, 120. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tentang syaitan ni, syaitan jin ni, la'anahullah, Allah Ta'ala laknat dia. Wa qala, dan dia syaitan jin ni yang kita sebutkan ni, ini iblis kata-kata dia. Wa qala attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku pasti akan ambil, dia kata pada Allah Ta'ala, aku pasti akan ambil, dapatkan daripada hamba-hamba engkau habuan yang tetap. Gitu. Wala udhillannahum, aku pasti sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku pasti angan-angankan mereka. Wala amurannahum, aku akan perintahkan mereka. Fala yubattikunna adzan al-am, dan mereka pasti akan memotong telinga-telinga binatang ternakan. Ini perbuatan macam orang Quraisy dulu. Bila binatang dia orang ternakan, mereka lahirkan anak jantan banyak kali ke, anak betina straight berapa kali ke, maka dia terus jadikan tajuk ini untuk Allah Ta'ala, dia potong telinga, lepas kat tengah ni. Dia jadikan halal untuk lelaki makan, haram perempuan makan. Macam-macam benda dia buat. Jadi maksudnya itu yang benda syaitan jadikan. Macam kadang kita takut ini, takut sekian. Dan sekali kita kononnya nampak pada urusan ni duniawi kita, harta benda kita, ada habuan syaitan punya. Ada kononnya ada habuan syaitan jadikan kita konon ini Allah Ta'ala punya ni sekian, ni Allah tak bagi ni sekian. Ini benda ni di antara kejayaan perbuatan syaitan. Wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah, aku pasti perintahkan mereka dan lalu lantas mereka pasti akan mengubah ciptaan Allah. Yang jadi jantan nak jadi perempuan, perempuan jadi jantan. Semua benda ni ada benda-benda berlaku. Benda-benda elok-elok bulu kening sekian cabut kan. Di sinilah cucuk ni, cucuk itu sebagainya. Potong sekian-sekian untuk kononnya mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Dan tak redha dengan pemberian Allah Ta'ala. Sedangkan kita nak ke rupa paras yang elok, tunggu syurga lah. Dunia ni sementara je. Cantik mana pun manusia tadi, lembut mana pipi dia, sampai tu peringkat dia kedut jugalah. Nak ke mana pun. Tapi kerana syaitan berjaya impikan, sibuklah pakai lotion ini, pakai krim itu sebagainya, tapi semua sekali berasal lupa diri berkenaan dengan tidak kekalnya akan dunia ini. Wa may yattakhidh syaitana waliyan min dunillah. Siapa mengambil syaitan sebagai pelindung selain Allah Ta'ala, faqad khasira khusranan mubina, maka telah merugi dengan kerugian yang nyata. Ya'iduhum wa yumannihim, syaitan menjanjikan mereka dan mengimpikan mereka. Wa ma ya'idu syaitanu illa ghurura, dia telah ya'idu syaitan illa ghurura, tidaklah menjanjikan mereka syaitan kecuali tipu daya saja. Jelas dekat situ. Dan demikian Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 16 17, kata kan ini kata-kata syaitan, iblis ketika mana dia dimurkai Allah Ta'ala ketika tak nak sujud pada Adam. Qala fa bima aghwaytani, lepas minta izin Allah Ta'ala untuk dipanjangkan usia sampai hari kiamat. Dia kata qala fa bima aghwaytani, dia kata demi kerana kau sesatkan aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, pasti aku akan sekat untuk terhadap mereka jalan kau yang lurus. Thumma la atiyannahum min baini aydihim, akan datang mereka daripada hadapan mereka. Okey. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, daripada kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan daripada kiri mereka. Mana semua jalan dia akan datang. Daripada sudut ibadat dia datang, dari sudut maksiat dia datang. Semua tempat dia akan datang. Daripada sudut nikmat dia datang, sudut musibah pun dia datang. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, kau takkan dapati kebaikan mereka bersyukur. Ini semuanya ni kerja dia. Memang dia kata nak buat untuk kita ikut langkah dia.
Dan demikian juga surah Al-Baqarah ayat 168-169 Allah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, yang kamu ikut akan langkah-langkah syaitan. Innahu lakum adu, syaitan untuk kamu adalah musuh yang nyata. Inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsya, syaitan jin ni adalah hanya memerintah kamu dengan perkara keji, keburukan yang perkara keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan untuk kamu kata terhadap Allah Taala apa yang kamu tak tahu. Ini kumpulan macam geng-geng ahli kalam yang suka cakap tentang Allah Taala benda tak tahu. Ini antara manusia yang diberjaya digoda oleh syaitan untuk bercakap luar dari batasan apa yang Allah Taala turunkan daripada wahyu. Okay, kesimpulan daripada keseluruhan tajuk yang kita bincangkan dalam kata kerja ini, dapat kita simpulkan batasan sebenar hubungan antara syaitan, jin dan manusia, bangsa manusia. Dan dia adalah hubungan cubaan dan dugaan dan skop yang diizinkan Allah Taala semata-mata. Bukan penguasaan dan pengaruh seperti digembar-gemburkan dalam masyarakat kita. Jadi korin lah, jadi pesaka dan sebagainya. Tidak ada diajarkan agama. Tak ada diajaran agama kata saka-saka tadi. Okey. Okay. Tak boleh kita, dan tidak boleh kita mempercayai terutama dalam perkara ghaib kecuali apa yang disuruh oleh Allah Taala untuk kita percaya. Dan tak boleh kita meyakini suatu kecuali apa yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita yakini. Mungkin kita akan dengar ada orang cuba mempersoalkan hujah-hujah disampaikan dalam perbincangan ini dengan kisah peribadi orang-orang tentu. Namun kita diajarkan untuk oleh Rasulullah SAW dengan sabda baginda, sesungguhnya sebenar-benar kitab adalah cerita adalah kitab Allah, dan sebaik-baik panduan adalah panduan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala saja lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Okey, baik. Okey, assalam. Okey, ada soalan Apa yang harus kita buat bila ada perasaan was-was ketika solat? Contoh was-was wuduk batal tapi tak pasti kentut. Okay, first thing first, was-was dalam solat. Dalam solat kita, dia ada 2-3 keadaan. Okay, keadaan pertama yang syaitan ganggu bacaan kita. Macam Uthman bin Abil As As-Saqafi. Uthman bin Abil As As-Saqafi, dia pernah diganggu oleh syaitan dalam masalah solat. Dia macam ni, Nabi lantik dia imam, tapi dia rasa terganggu. So Nabi SAW ajar dia. Bila dia kata dalam Sahih Muslim, dia kata inna syaitan qad hala baina solati wa qiraati. Ini syaitan sekat atau halang di antara aku dengan solatku dan bacaanku. Maka Nabi kata zaka syaitan. Itu adalah syaitan yuqalu khanzab. Dinamakan syaitan tu khanzab. Okay. Fa idza ahsastahu, bila kau rasakan dia datang, fasta'idz billah minhu, minta perlindungan Allah Taala daripada dia. Watfur an yasarika salasan, dan ludahlah ini. Ludah tu kan ludah gitu. Mana angin sedikit air 3 kali ke sebelah kiri gitu. Nabi kata kalau kau rasa dia datang kacau dalam masalah bacaan gangguan itu, maka utfur an yasarika salasan, mana isti'adzah Allah Taala daripada dia, auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian 3 kali. Ada orang kata, tapi ustaz batal dah solat. Siapa cakap? Takkan Nabi ajar tiba-tiba batal. Nabi yang ajar untuk kita isti'adzah daripada gangguan syaitan dalam solat. Kemudian Nabi ajar kita supaya toleh ke kiri sikit dan ludah gitu 3 kali. Dan Uthman bin Abil As As-Saqafi, dia kata aku buat apa Nabi suruh, hilang perasaan gangguan dalam solat. Tak ada kena dah. Hilang rasa tersebut. So basically dekat situ jelas kita dapat faham bahawa itu cara was-was yang macam tu, gangguan tentang bacaan kita sebagainya macam tu. Kalau satu lagi berkenaan masalah kalau gangguan berkenaan kentut ke tidak, pun Nabi ajar juga. Nabi kata bila seorang tu rasa dalam solat sesuatu benda, kan janganlah dia bergerak sampai dapati bau atau dengar bunyi. Sampai dapati bau atau dengar bunyi. Sebab Nabi suruh kita balik pada asal. Asal kita dalam solat tadi wuduk ada. Yang kita was-was adalah batal. Bila tak yakin batal tu, maka yang masih ada adalah atas wuduk. So kita kekalkan terus solat kita, dan Nabi kata bina di atas tu tunggu Nabi kata kalau tak ada bau, tak ada bunyi, tak dapati bunyi, tak dapati bau kan, memang kita was-was. Ni bukan memang kentut. Saya kentut tak bunyi dan tak bau. Batal tak solat? Batal lah. Dia masalah orang tu dia tak yakin, dia macam was-was, diwas-waskan dia telah terkentut, tapi dia rasa tak kentut. Dia was-waskan tadi, maka dekat situ Nabi ajar dia kaedah bina di atas yang asal. Kan? Buang pasal ini yang para ulama kata yang diyakini takkan hilang dengan syak. Perkara yang diyakini takkan hilang dengan syak. Sebab dia bila tengah dia yang yakin memang ada wuduk.
Yang dia syak apa? Dia batal. Maka tinggalkanlah. Yang syak tadi takkan boleh hilang dengan yang yakin takkan hilang yang syak. So kita ada kaedahnya tu, Nabi suruh kita ikut. So tak sepatut jadi walaupun was-was tadi kita macam tu, dan bila was-was tentang rakaat pula kita diajar untuk ambil nombor kecil. Kita 3 ke 4 diganggu ingatan kita. So kita disuruh ambil nombor kecil. Kalau kita kata 2 ke 3, ambil 2. Maksudnya kita dah solat 2, belum bukan ketiga. Ketiga kita waktu 2 tu kita pasti. Ketiga tu kita was-was. So kita ambil nombor 2. So tambah lagi berapa yang tak cukup. So semua maksudnya dah kita kata tadi was-was boleh datang daripada syaitan dalam solat pun, tapi Nabi ajar kita kaedah-kaedah tadi. Apa yang pertama tadi macam apa yang kita suruh isti'adzah, dan juga sudah kalau dikacau bacaan kita, disekat kita daripada apa konsentrasi dalam solat, ataupun kita dalam kes kita kita was-was berkenaan dengan terbatal ke tidak, dan ataupun kalau kita was-was berkenaan dengan jumlah rakaat. Pun ada cara Nabi ajar untuk jadikan kita punya kita punya solat masih lagi tidak terganggu. Okey. Ustaz, soalan lain sikit pasal penyakit ain, pandangan jahat. Menurut nas-nas syarak, ia membawa kemudaratan pada orang yang dipandang dengan pandangan mata, kebencian, hasad atau di hati. Adakah ain juga terjadi dengan pandangan orang mencintai kita? Adakah ain ini juga perbuatan jin syaitan? Tak, dia ain ni bukan kaitan dengan tajuk cerita tadi. Bahkan ain tu memang kalau orang tu dengki je. Dia tengok kita, dia dengki. Jadilah. Itu tajuk itu, betul kenapa kita diajar untuk sebut Masya Allah, Tabarakallah kepada apa kita nampak daripada nikmat orang dapat. Orang ada anak, kata Masya Allah, kata yang tu. Bukannya kita tu faham, nyampah aku tengok anak orang tu. Itu benda tu yang kita masalah. So kita tak boleh, sebab tu kita disuruh lapik setiap lafaz kita. Pasal orang yang ain ni, dia tak ada kaitan dengan syaitan atau jin. Sebab orang yang ain kan, dia pun tak tahu dia ada ain. Dia ada ain, dia pun tak tahu. Sebab tu kita disuruh secara sunnah, bila kita nampak orang dapat nikmat, sebut Masya Allah, Tabarakallah. Supaya nikmat orang sebut tak hilang atau tak rosak. Sebab tu kadang ada 2-3 orang saya tengok, saya perhatikan kawan-kawan yang saya kenal ni, dia memang kadang-kadang dia puji benda jahanam. Puji benda je benda tu rosak. So kalau jumpa orang macam ni, saya kata sebut Masya Allah, Tabarakallah. Bila nampak orang dapat nikmat, barang orang elok ke sebagainya, kereta cantik ke, sebut Masya Allah, Tabarakallah. Orang macam ni kadang kalau dia tak cakap macam tu, barang yang dia tengok tadi akan rosak. Sebab tu kalau di Yaman, ain di Yaman kuat. Di Yaman dia tengok ain yang kuat. Bila disampaikan ada orang-orang dekat Yaman kan, diorang sentiasa tulis dekat bangunan diorang atau rumah ke kereta, tampal Masya Allah, Tabarakallah. Supaya orang yang tengok tu ternampak kalimah tadi dan hilang kesan ain dia. Allah. Tapi ain tadi yang betul memudaratkan, tapi macam Nabi katalah, ain adalah hak. Nabi suruh kita ta'awuz daripada ain tu, Nabi suruh kita isti'adzah daripada ain. Maksudnya memang kita disuruh, dia ada Nabi SAW sendiri suruh. Pasal memang dia kata kalau ada benda boleh melalui qadar, tapi ain lah. Tapi nama itu ain pun berlaku dengan qadar Allah Taala. Orang tu mungkin tak hari pandang benda, tapi tak semua benda yang dia pandang tu jadi. Tapi memang orang yang ada ain ni, dia kadang tak tahu dia ada ain. Sebab tu kita diajar dalam adab sunnah, bila nampak orang dapat nikmat, sebut Masya Allah, Tabarakallah. Okay? Ustaz, berkaitan was-was dalam solat, wuduk terbatal, perlu ke terus solat? Terus solat lah. Perlu terus solat. Nabi ajar terus solat. Nabi tak suruh berhenti. Kan Nabi kata jangan bergerak. Jangan buat apa-apa sampai dapati bau atau dengar bunyi. So, maksud dia teruskan solat. Itu Nabi ajar kita. Kalau dah bunyi bau macam asyam, bau masam tu, berhentilah. Betul lah kentut tadi rupanya. Itu konsep dia. So kalau tak ada dapati bau. Tapi memang kita kata itu dalam was-was lah. Kalau memang kentut, atau rasanya memang kentut keluar. Tapi tak ada bau, tak ada bunyi. Itu bukan tajuk dia. Tajuk dia dalam was-was. Kalau memang awak kentut lah. Ini kalau awak was-was, kentut ke tidak. Dia Nabi ajar supaya kita teruskan solat. Tidak perlu kita untuk batalkan solat kita. Ya? Baik. Okey, tak ada soal, dah ni. Okey, baik. Jadi mungkin saya boleh ni sikitkan. Kita insya-Allah esok lusa ni dah nak mula start Ramadan insya-Allah. Dan semua Taala beri keselamatan bersemua. Dalam perkara ni kita kena ingat, dan dalam hadis Nabi SAW yang Nabi sebut berkenaan dengan bila masuk Ramadan, dan bila kana awal min Ramadan, bila amalan pertama bulan Ramadan, kita sufidat asyayatin. Umatul jan akan diikat syaitan-syaitan dan jin-jin penderhaka, jin-jin berdosa akan diikat. Dan kadang dibuka pintu syurga, tak ditutup satu pintu pun, ditutup pintu neraka, tak dibuka satu pintu pun. Kan?
Jadi apa akan berlaku pada start malam pertama bulan Ramadan. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tentang ikatan pada syaitan ni adalah dibelenggu. Syaitan tu adalah korin kita. Sebab tu tuan-tuan dapat lihat bulan Ramadan orang ramai akan apa? Banyak suka buat kebaikan. Kita pun dengar azan, kita mula ringan badan. Kan bersedekah pun kan, tabung sedekah Jumaat pada bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan tengok carta, bulan Ramadan akan bertambah-tambah, berlipat kali ganda. Banyak. Punca dia sebab itulah korin kita kena ikat. Dan bila jadi Allah Taala bagi kita merasai pada bulan Ramadan hidup tanpa korin. Kalau orang tu jahat juga memang dia syaitan manusia lah. Itu pelik. Kan syaitan manusia masih ada, orang munafik masih ada. Itu pening kepala. Tapi masalahnya kita kata dalam konsep dia memang Allah Taala kurangkan perkesan pengaruh syaitan jin kita atau korin kita pada bulan Ramadan dan diikat. Dan ketika bulan Ramadan tu, mana kalau orang tu masih juga perangai tak senonoh, maksudnya memang dia tak senonoh. Memang perangai tak senonoh sungguh. Mana korin dia dah kena ikat dan akan dilepaskan semula lepas daripada Ramadan. Itu sebab kita dapat lihat bulan Ramadan orang ramai buat ibadat, rajin bersedekah. Kan yang apa kat televisyen pun pakai tudung. Ya wartawan kan. Yang time lain tak pakai tudung. Dia Tuhan dia di bulan Ramadan je. Manusia yang ikut nafsu ni Tuhan dia bulan Ramadan je ada. Tapi kita pelik pasal tu bila masjid pun ramai orang datang. JK masjid kan pening kepala. Time Ramadan kena besarkan masjid. Bukan Ramadan orang hilang. Sebab benda ni dia tak boleh elak sebab memang ini adalah keadaan syaitan jin ada. Syaitan jin hilang. Maka tuan-tuan lihatlah orang ramai macam kami di Yaman kau tengok kan. Solat 5 waktu tu macam Jumaat ketika bulan Ramadan. Sedangkan benda tu sama je 24 jam sama je. Sama je siang tu ada apa? Ada perkara-perkara tadi semua siang Ramadan macam siang waktu lain juga. Cuma beza dia kerana korin kita kena ikat, maka Allah Taala bagi kita rasa macam mana kalau tak ada korin. Kalau kita dilindungi daripada syaitan jin kita, maka macam mana keadaan perangai kita untuk buat kebaikan dan kebajikan. Kita akan mudah bersedekah, kita akan mudah baca Quran, tadarus Quran. Kan biasa pun boleh je tadarus Quran. Kenapa sibuk malam-malam nak pergi balik tengok televisyen? Ini yang ceritakan bahawa itulah apa keadaan insya-Allah kita akan hadapi beberapa hari lagi dan memang fenomena tersebut kita dapati dengan keseluruhan manusia kan kita dapat lihat. General manusia semua akan mula buat kebajikan dan kebaikan. Kerana apa? Kerana korin mereka yang syaitan ni, korin kita yang jin ni kena ikat. Bila syaitan korin kita lepas balik, 1 Syawal mula buat maksiat balik. Tengok artis kat televisyen, gili-gili atas pentas. Tak ada faedah pun. Bukan ada benda pun artis ni. Tapi kerana syaitan kita dah lepas balik, maka kita mudah untuk buat demikian. Macam mana nak tahu korin diri kita ke yang bisik? Macam mana nak tahu korin ke diri kita bisik? Samalah. Lintasan hati kita sentiasa kita kena negatif. Tak diajar kita percaya suara hati. Kalau orang tu percaya suara hati, orang tu delusional. Kerana kata terutama benda-benda yang buruk kan. Macam buat benci, tak nak maafkan orang. Kita menggaduh-gaduh tak nak maafkan. Tak nak maafkan. Walaupun Nabi suruh maafkan, tak maafkan. Maksudnya kalau orang ada perangai macam tu dan minta maaf cakaplah, awak memang korin awak syaitan lah tu. Tengah bercakap, syaitan jin tengah bercakap. Macam mana awak boleh dengar sabda Nabi awak langgar? Itu korin jin lah. Tak perlukan kepada pening-pening kepala nak beza. Sebab Nabi katakan kalau ada dua kan Nabi kata apa? Nabi kata untuk anak Adam ni ada 2 bisikan. Bisikan daripada jin, bisikan daripada malaikat. Ada syaitan dan malaikat. Yang mana datang untuk ajak buat kejahatan sebagainya itu bisikan dia syaitan lah. Jadi tengok wayang kan. Tengok cerita Korea. Dia syaitan lah, takkan nak malaikat pula. Takkan kata, seronok dah tengok cerita Korea ni. Mestilah syaitan. Takkanlah malaikat pula tengok cerita Korea. Basically benda melalaikan dan sebagainya itu syaitan lah. Itu korin syaitan kita lah, korin jin kita. Bukan malaikat. Dengan jelas, sangat jelas. Tak ada kekeliruan kat situ. Okey. So ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada insya-Allah rasa berhenti sini kot. Okey, dan saya harap kita pun dah masuk Ramadan. Jadi semoga Allah Taala jadikan kita bertakwa, bertambah takwa dalam Ramadan dan juga kita dapat rasakan Allah Taala atas diri kita dan kita dapat teruskan apa dalam Ramadan hingga luar Ramadan
Dan kita banyaklah berdoa kepada Taala untuk angkat dari kita akan musibah wabak penyakit yang menyebabkan kita terhalang pergerakan kita sekarang ni. Ya, sebenarnya memang Allah Taala beri pada kita ujian silih berganti susah dan senang tu untuk kita kembali kepada dia, bukan hanya setakat untuk susahkan kita. Tak, baca Quran je. Baca Quran, baca satu Baqarah hingga habis, faham makna tak payah. Beramal dengannya baru malaikat turun, tak ada. Baca saja. Ramai boleh baca je, ya, boleh baca je. Sebab para sahabat Nabi tu pasal dengkis masalah baca Quran ni, membaca Quran tadi kan. Kita kata Nabi kata suruh baca je lah. Kalau kita yang tambahan tu kita kata tentang beramal, faham makna dan beramal tu, itu dalam konsep kehidupan kita. Itu tajuk tambahan. So Quran ni dibaca sahaja pun dah berkelebihan. So pahala baca Quran tu macam alif lam mim. Kan Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Soalan, siapa tahu maksud alif lam mim? Angkat tangan. Alif lam mim. Kan Nabi kata tentang pahala membaca Al-Quran. Kan Nabi kata setiap satu huruf 10 pahala. Dan 10 pahala tu macam besar dia daripada bumi ni sampai ke langit. Soalan, Nabi bagi contoh ketika sebutan tentang fadilat membaca Quran tu, Nabi sebut bahawa alif lam mim, aku tak kira alif lam mim satu huruf. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Soalan, siapa yang tahu maksud alif lam mim? Nabi tak cerita, sahabat tak tahu. Sebab tu kita asyik kata Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang kendaki alif lam mim tu. So kalau kita tahu sekalipun, fadilat dia tetap dapat. Sebab tu Nabi suruh baca. Kalau dia kata nak tunggu belajar, faham makna bahawa malaikat turun, masalah lah pula. Orang kita belajar tafsir macam mana? Tak pernah tamat pun surah Baqarah. Kami di Yayasan Taklim tu memang kita kata kita tamatkan surah Baqarah 5 tahun kot, 4 tahun. 5 tahun 4 tahun benda. Start daripada 2000 sekejap, saya duduk Yayasan Taklim 10 tahun. Kelas tafsir Baqarah tu start daripada tahun 2010 kot. Dia bukan dalam 6 tahun lah, 6 tahun lebih kurang. Habiskan Al-Baqarah. Memang kalau ikutkan kepada pengajian Al-Baqarah, sahabat Nabi sendiri, Ibnu Umar belajar Al-Baqarah 8 tahun tau. Kalau nak tunggu macam tu, nak faham baru sekian, masalah lah. Sebab tu Nabi kata, ikra'u surah Al-Baqarah. Kan? Mana dibacakan Al-Baqarah, Nabi kata dibacakan, diamalkan. Tak, Nabi kata bacakan je. Kadang orang kita banyak persoalan panjang, last sekali tak buat langsung. Faham makna macam mana? Baca saja cukup. Baca saja cukup. Kerana itu yang Nabi sebut, Nabi kata baca. Ustaz, kalau kita tak nak maafkan orang di dunia sebab kita nakkan pahala di hari akhirat, boleh ke? Kalau tak nak maafkan orang tu kat dunia, kan? Awak rasa-rasa kan? Akhirat nanti, soalan, ada tak orang lain akan tuntut pada awak? Kita tak nak maafkan orang. Agak-agak orang, kita tak bersalah pada manusia lain. Kita mesti ada bersalah kat manusia lain juga. Kita bersalah pada A. Okay. B bersalah pada kita. Kalau dia kata dari segi sudut balasan tu, memang masalah pertama bila orang tu nak memaafkan manusia, dia kena sedar satu perkara. Dia kena kejar memaafkan orang untuk dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni dilayan oleh Allah Taala sebagaimana kita layan hamba-hamba Taala yang lain. Kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Kita tolong orang, Allah tolong kita. Sentiasa dia macam tu balasan dia. Dia sentiasa dalam bentuk apa kita buat untuk orang, Allah bagi kita balik. Ini kena faham. So kalau dia kata manusia tu, seorang manusia tu, dia nak maafkan orang, dia kena sedar itu. Kalau masa tuntutan, awak kena jaga. Nak tuntut pahala orang, awak punya pahala agak-agak tak ada orang tuntut ke? Satu. Jangan ingat kita, orang salah kat kita je. Kita salah kat orang pun ada juga. Kemudian itu satu. Kedua, orang yang kita nak tuntut pahala dia tadi, dia di kalangan orang yang awal sampai hisap ke atau lambat? Kalau kita terlepas awal, di hari akhirat nanti sampai awal ke kontorah kan, kita lepas dari syirat nak pergi masuk syurga, tinggal kontorah. Tiba-tiba kita janji dengan kawan tu, kau tunggu hari kiamat nanti, jumpa Allah Ta'ala nanti. Kalau dia jenis dah tunggu kita dulu, tak apalah. Sampai-sampai kita terus ada penghakiman. Tapi kalau sekiranya orang tersebut, orang yang lembab gila, kita jalan tegak, dia merangkak atau menyesut dengan muka. Kita sampai kat depan, tunggu dia dulu. Tunggu sampai dia sampai. Hanya tu. Ini kena jaga sikit sebab permintaan kan. Careful apa yang kita wish.
apa yang kita impikan, jaga-jaga sebab kadang-kadang benda tu bukan keseronokan, menyesal kat sana nanti. Sebab tu bukan cara betul. Tak nak maafkan orang tu kerana nak dapatkan pahala dia. Awak tak ada orang tuntut awak ke? Awak nak pahala orang. Awak punya salah pada orang lain macam mana? Sebab tu kena jaga-jaga sikit. Kadang-kadang kita ni over rasa baik. Rasa baik. Over rasa yang kita ni tak ada dosa. Sebab tu kita susah nak maafkan orang. So kita rasa kita boleh kononnya boleh untuk kat sana nanti dapat pahala orang. Soalan, orang tak dapat pahala kita ke? Jaga sikit. Sebab tu kita disuruh digalakkan untuk memaafkan. Memaafkan. Sebab tu dalam Quran dan surah dalam surah Al-Imran ayat 133. Tadi saya bacakan tajuk ni pasal daripada dekat DKS, diminta saya bagi tazkirah, jadi saya baca ayat 133 surah Al-Imran 33 sampai 35. Allah tanya kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegera kamu kepada keampunan Tuhan kamu, wa jannatin, dan juga segera kamu kepada syurga, arduha samawati wal ard, yang keluasan di langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan akan syurga tu untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa tadi? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia adalah orang yang menginfakkan harta dia fis sarra' wad dharra. Ketika kesenangan dan kesenangan dan juga kesusahan. Susah senang dia mudah nak sedekah pahala sebab dia tahu dia tak rugi apa-apa pun dalam memberikan harta dia. Sebab dia tahu akhirat dia dapat balik. Kemudian sifat kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang tahan kemarahan. Tahan marah, jangan sibuk lepaskan marah aja. Memang kita ada marah tu betul. Tak salah kita marah. Memang kita punya konsep masa dia marah tadi itu logik. Maka Imam Syafi'i rahimahullah dia kata apa? Man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Barang siapa disuruh marah tapi tak marah dia keldai. Barang siapa disuruh marah tapi tak marah dia keldai. Tapi cara kita channel marah kita tak boleh. Tak boleh hamburkan marah kita. Disuruh tahan kemarahan. Orang tahan kemarahan ni, Allah tak janjikan dia orang, inilah orang bertakwa. Lepas tu kalau kita nak tahan kemarahan payah. So kita disuruh apa? Wal afina anin nas. Dan orang yang memaafkan kepada orang ramai. Sekarang Quran sarankan itu sifat orang bertakwa. Kenapa kita nak jadi orang yang tak nak maafkan orang? Di mana duduknya kedudukan kita? Kita duduk kat mana? Kalau kita kata kita bertakwa, Quran kata suruh orang bertakwa tadi memaafkan orang ramai. Bahkan lagi dahsyat lagi adalah wallahi wal muhsinin, Allah Taala suka orang buat kebaikan ini kepada orang yang buat jahat pada dia. Macam yang kita bincangkan, Nabi disuruh balas baik kepada benda buruk yang orang buat. So ini sifat Islam yang betul. Macam mana kita boleh kata nak tunggu di kontoroh nanti nak tuntut pahala orang. Kita jangan jangka kita tuntut orang. Nanti orang lain pun tuntut kita juga. Sebab kita maafkan orang, Allah maafkan kita. Kita tolong orang, Allah tolong kita. So basically kita kena ada sikap macam tu. Tak boleh kita macam tu. Baik. Okey. Dah lebih dah lajak dah 15 minit. Saya berhenti sini kot. Rasa cukup dah kot setakat ni. Semua Ta'ala berikan kepada kita Ramadan ni dengan kebaikan dan kebajikan yang banyak. Kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.